Tanpa membuang masa, agenda pada hari ini akan dimulakan dengan sesi perkongsian modul 6 iaitu kesalahan liability corporate dan modul 7 jenayah Kuala Putih yang akan disampaikan oleh penolong kanan Pesuruhjaya Encik Muhammad Nur Lokman bin Samingan daripada SPRM. Dipersilakan Tuan. Baik, pada hari ini kita akan pergi ke modul ke-6 tuan-tuan dan puan-puan. Modul ke-6 ini adalah lebih kepada satu lagi kesalahan sebenarnya di bawah Akta SPRM. Dia satu lagi kesalahan. Tetapi kesalahan ini kenapa kita pisahkan supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak terkeliru dan mungkin yalah, kalau kita masukkan terus dalam kita letakkan 4. Kalau kata kenapa tak jadikan 5, sebab kita pisahkan sebab sebolehnya pada pandangan kami lah supaya tuan-tuan dan puan-puan lebih memahami kesalahan 4 itu terlebih dahulu dan barulah kita sentuh tentang kesalahan yang seterusnya iaitu berkenaan dengan liability corporate. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, modul ke-5 dan modul ke-6 ada kaitannya. Nanti saya akan tunjukkan apakah perkaitannya di situ. Terlebih dahulu, sebenarnya bila kita sebut tentang liability corporate, sebenarnya ianya menjurus kepada satu lagi kesalahan rasuah tetapi ianya dilakukan oleh sebuah entiti yang dikategorikan ataupun ditafsirkan sebagai organisasi komersial. Dan kesalahan ini termaktub di dalam Seksyen 17 huruf E besar tuan-tuan dalam akta yang sedia ada. Jadi kalaulah tuan-tuan nak tahu, mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan adalah mereka yang berlatar belakangkan mungkin memegang ijazah sarjana muda perundangan, LLB, LLBS atau master dan sebagainya. Jadi sedia maklumlah kalau huruf A ni walaupun dia A besar ataupun A kecil, dia tidak sama. A kecil lain, A besar sama. Jadi jangan tersilap gunalah. Contohnya masa mengajar, kita rasa sama je A kecil, A besar. Tidak. 17A ni dia refer kepada satu kesalahan yang berbeza dengan 17A huruf kecil. Jadi bila kita sebut tentang kesalahan liability corporate ini, sebenarnya nak kata baru tak baru jugalah. Tetapi ianya dimasukkan ke dalam akta SPRM, akta yang sedia ada, di mana kesalahan ini lebih kepada kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Dan undang-undang ini telah pun diluluskan oleh Parlimen lebih kurang 4-6 tahun dahululah, lebih kurang 6 tahun dahulu, pada sekitar 5 April 2018 dan telah dikuatkuasakan pemakaiannya bermula 1 Jun 2020. Dan mengapa negara kita perlu mengadakan atau kenapa undang-undang ini perlu digubal dan diluluskan oleh Parlimen di dalam negara kita? Kerana negara kita adalah salah satu negara yang menandatangani United Nations Conventions Against Corruption. Jadi dalam convention ini ianya menyatakan dalam artikel 26 kurungan 1 menyatakan apabila negara yang telah menandatangani konvensyen ini, mereka perlu mengadaptasi langkah-langkah seperti mewujudkan tanggungan orang kata lagi segi bahasa mudahnya, mewujudkan satu kesalahan ke atas legal person. Legal person ni bahasa mudahnya saya nak explain tu leceh, bukan leceh, dia macam teknikal. So legal person ni bahasa mudahnya adalah entiti yang ditubuhkan atas dasar perundangan. Dia ditubuhkan melalui perundangan. Contohnya macam syarikat. Syarikat is a kind of legal person. Kenapa syarikat itu is a kind of legal person? Sebab dia itu boleh disaman, dia boleh menyaman dan diambil tindakan di atas nama dia sendiri. Jadi atas kehendak inilah maka negara kita mengadakan ataupun telah menggubal dan telah meluluskan peruntukan liability corporate ke dalam undang-undang yang sedia ada. Jadi mengapa Seksyen 17A ini matlamatnya objektif undang-undang diwujudkan sudah pastilah untuk menggalakkan aktiviti perniagaan yang dijalankan secara jujur dan bebas daripada
rasuah dan menggalakkan organisasi komersial melaksanakan langkah pencegahan rasuah dalam organisasi dan seterusnya mempromosikan tadbir urus yang baik dan pematuhan undang-undang berkaitan dengan pencegahan rasuah. Jadi kalau tuan-tuan sedia maklumlah, maksudnya berhubung dengan urus tadbir di dalam sesebuah organisasi komersial ataupun syarikat, bukan tidak ada peruntukan undang-undang, tetapi sebelum ini tiada peruntukan undang-undang berkaitan dengan undang-undang anti rasuah yang khusus yang mana mengkehendaki syarikat itu ataupun organisasi komersial mengadakan langkah pencegahan rasuah di dalam organisasi. Jadi bila ada Seksyen 17A ini, maka mana-mana entiti yang dikategorikan sebagai organisasi komersial, mereka nak tak nak kena buat. Kalau tak buat, maka implikasinya orang kata dia nanti saya akan turunkan pada tuan-tuan. Maksudnya implikasi dia tu sangat dia berkaitan di antara satu sama lain. Kesalahan yang 4 itu tuan-tuan dan puan, maka siapa yang buat dia yang kena. Tapi 17A ni tidak. Dia maksudnya berasaskan perbuatan seseorang itu, yang lain pun boleh dikaitkan ataupun dilibatkan sekali. Jadi mari kita tengok macam mana pemakaian undang-undang ini. Dan sebelum itu, sebenarnya kenapa kita yang ada undang-undang ini, kenapa kita tak perlu ada? Adakah negara lain tidak ada? Kita tengok, kita ni sebenarnya agak ketinggalan sebenarnya. Di UK mereka sudah ada seawal 2010, Australia mereka sudah ada, Kanada mereka sudah ada, Brazil dan juga Amerika Syarikat. Jadi ini tuan-tuan boleh baca sendirilah. Jadi kalau mungkin tuan-tuan akan lihat nanti apa yang ada di dalam negara kita, maksudnya Seksyen 17A kita ni banyak ataupun dia ada perkataan-perkataannya diambil, dicedok, nak kata bulat-bulat tu tidaklah, dicedok daripada Seksyen 7 UK Bribery Act. UK Bribery Act ni kalau nama singkatan dia tuan-tuan dan puan, kita panggil dia UKBA, UK Bribery Act 2010. Jadi sebenarnya bila kita cakap tentang liability corporate, kita nak sampaikan kepada pelajar, nanti pelajar akan tanya, apalah liability corporate ni? Kenapalah saya nak kena belajar liability corporate ni? Sebenarnya liability corporate ni anak-anak kita, para pelajar kita kena tahu sebab apa mereka akan tamat belajar satu hari nanti. Bila sudah tamat belajar, sekali lagi saya dah katakan pada sesi-sesi modul yang sebelum ini, mereka akan dah belajar. Pertama, mereka akan bekerja sendiri, buka perniagaan, menjadi usahawan, bekerja dengan sektor swasta, bekerja dengan sektor awam dan sebagainya. Bagi mereka yang akan bekerja di sektor swasta, sama ada mereka mungkin menjadi pemilik bisnes atau pemilik syarikat berkenaan, ataupun mereka bekerja dengan orang, makan gaji dan sebagainya, ataupun mereka akan menubuhkan perniagaan secara perkongsian, nak jadi, dia kata macam nak tumbuh syarikat ni macam kompleks. Apa kata buat partner, dia dengan kawan-kawan dia, kita buat business partnership lah. Inilah yang kita risau. Sebab apa? Kalaulah mereka tidak berhati-hati dalam konteks yang macam mana, saya rasa tuan-tuan kalau semalam saya ada sampaikan ketika berkenaan dengan modul kelima, satu kesalahan yang berkenaan dengan menawarkan dan memberikan suapan secara rasuah. Dalam konteks ini perbuatannya lebih kurang serupa, tetapi pada kali ini mungkin contohnya katalah pelajar kita dah grad, jadi dia sementara nak cari kerja, dia bekerjalah jadi penghantar makanan di sebuah syarikat, kita panggillah syarikat. Kalau panggil syarikat yang sedia ada kan, orang kata kita memburukkan dia. So katakanlah syarikat confirm sampai, contohlah syarikat penghantar makanan ni kita panggil dia confirm sampai. Jadi syarikat confirm sampai ni macam ni lah. So kita pekerja, dia punya polisi dia adalah bila makanan sudah dipesan, dalam masa 15 minit makanan tu akan sampai kepada orang yang membuat pesanan berkenaan. Jadi untuk membolehkan matlamat itu tercapai, mungkin syarikat itu menyediakan ataupun telah siap-siap lah. Dia kata, okay, kita ni memang 15 minit, kalau 15 minit ni kalau traffic light tak dan. Jadi apa yang diamalkan adalah, okay, so bila you bawa motor tu, traffic light you tengok, kalau merah tak ada kereta, you jalan je.
Lepas tu mungkinlah yang penghantar makanan tu, kalau kata depan tu ada penguatkuasa, ada polis, ada JPJ, macam mana? Okey, kalau ada penguatkuasa tak apa. Kalau dia nak saman, you cuba runding, kita kasihlah duit kopi dekat dia. Jadi you tak payah risau, duit kopi kita tanggung. Ya. Baik, dalam situasi itu, jikalau lah kata penghantar makanan tadi dia kena tahan dengan penguatkuasa dan dia telah bagilah, katalah dia bagi duit settle RM100. Tuan, tolonglah tuan, ni kan saya nak cepat hantar polisi syarikat sekian. Okey, tak apalah. So dia bagi apa tuan? Terima kasih tuan. Nah, RM10, nah RM100 tuan buat makan-makan. Okey, dan tak dikenakan saman. Tetapi mungkin pada hari berkenaan yang menahan itulah seorang pegawai yang mempunyai integriti, yang seorang yang tidak ada toleransi terhadap rasuah. Dia kata, apa dia apa ni? Dia kasih apa ni? Taklah cik, ni bagilah sikit ya. Duit ni tak payah saman saya lah, yang cepat ni. Tak ada, you dah buat salah, you kena saman. Saman berapa ni? 300. Alamak, 300 saman ni. Cik, saya tepi je lah. Lepas tu dia, walaupun telah diberikan amaran berkali-kali, dia tetap tak menawarkan duit penyelesaian berkenaan dan kemudian telah ditangkap. Kemudian bila ditangkap, sudah pastilah penguatkuasa tadi akan merujuk kes itu kepada pihak SPRM. Sudah bila serahkan kepada SPRM, maka SPRM akan menyiasat kes itu atas kesalahan menawarkan dan memberikan suapan secara rasuah. Bila kita tanya-tanya, duit ni dapat pada mana? Duit ni company yang bagi. Kenapa company bagi? Supaya settle dengan penguatkuasa dan makanan pun akan sampai dalam tempoh 15 minit. Ya. Jadi atas maklumat ataupun dapatan fakta itu, kita akan membolehkan pihak SPRM untuk menyiasat kegagalan organisasi komersial itu kerana tidak mengadakan tata cara yang mencegah pegawai ataupun kaki tangannya daripada melakukan perbuatan rasuah, iaitu menawarkan dan memberikan rasuah bagi tujuan mengelakkan tindakan undang-undang. Bila berlaku keadaan itu, maka siapa yang akan dipertanggungjawabkan adalah mereka yang bertanggungjawab untuk menyelia dan menguruskan syarikat berkenaan. Jadi implikasi dia macam itulah tuan-tuan dan puan. Jangan risau, ada slide. Cuma saya nak terangkan konsep itu supaya tuan-tuan boleh faham. Cuma di keadaan yang berbeza, katakanlah pelajar kita ni dah grad, dia bawa lah syarikat confirm sampai. So polisi syarikat kata, you kena hantar makanan paling lewat dalam tempoh 20 minit. Maksudnya bila ambil lah, contohlah dia ambil makanan tu dekat McDonald lah contoh. Dalam tempoh 20 minit kena sampai kepada orang yang berpesanan. Jadi yang bawa motor ni pun dia langgar lampu isyarat sebagainya, rupanya depan ada roadblock dan dia telah bagi rasuah kepada penguatkuasa. Dan bila rasuah itu diberikan, maka kita akan siasatlah, penguatkuasa tu akan refer kes itu pada kita. Kita akan tanya, kenapa you bagi rasuah? Saya nak cepat lah bang. Kalau tak, saya kena bayar ganti rugi sebab polisi syarikat 20 minit makanan kena sampai. Jikalau pemberian rasuah itu bersifat individu, maksudnya diberikan oleh pembawa makanan tadi, yang rider tadi tu dia bagi sebab nak settle kes dia, duit dia sendiri, maka dalam situasi itu syarikat itu perlu membuktikan bahawasanya dia sudah ada langkah-langkah yang mencukupi untuk mencegah perbuatan itu daripada berlaku. Maksudnya dia dah ada prosedur, dia telah, maksudnya ketika jelah yang bawa makanan tu telah diberikan kursus, telah diberikan taklimat dan sebagainya, sudah dibuat mungkin menandatangan dari segi akuannya, dia dah macam dia punya pledge dan sebagainya, dan maksudnya syarikat dah buat sedaya mampu, tetapi dia nak buat juga. Jadi keadaan itu syarikat boleh memohon untuk tidak dikenakan tindakan ataupun tidak, mungkin dia kenalah, mungkin kalau kata dituduh di mahkamah, dia mempunyai pembelaan yang agak baik untuk menyebabkan syarikat itu terlepas daripada tindakan perundangan. Jadi slide ini tuan-tuan dan puan boleh baca, saya tidak akan terangkan dengan begitu sebab dia berkaitan undang-undang kan. Jadi saya dah terangkan konsep tadi supaya tuan-tuan dapat idea bagaimana kesalahan liberty corporate ini boleh berlaku. Cumanya dekat sini dia nyatakan suatu organisasi komersial melakukan kesalahan jika seorang yang bersekutu dengan organisasi komersial itu. Maksudnya 17A ini tuan-tuan kena faham bagaimana kesalahan itu boleh berlaku. Pertama, ada organisasi komersial, itu nombor satu. Kedua, bila perbuatan itu
bagaimana organisasi komersial boleh terlibat ataupun disiasat atas kesalahan 17A apabila orang yang bersekutu dengan organisasi komersial itu, apa yang dibuat secara rasuah, menawarkan, memberikan, menjanjikan apa-apa suapan bagi faedah orang itu atau faedah orang lain, dengan matlamat demi kelangsungan perniagaan. Kat short teruslah kan, ayat bawah tu tuan-tuan boleh baca. Jadi kesara mudahnya inilah, jadi 17A ini dia lebih kepada, dia hanya dia confine, betul-betul confine kepada perbuatan penawaran dan pemberian suapan secara rasuah. Dan tujuan pemberian itu tidak lain dan tidak bukan demi kelangsungan perniagaan organisasi komersial itu. Jadi ada 4 sebenarnya organisasi komersial yang ditakrifkan di bawah Akta. Pertamanya tuan-tuan boleh lihat organisasi yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 2016. Jadi untuk memudahkan macam mana nak tahu ni syarikat ataupun tidak, biasanya ada perkataan berhad dan sediaan berhad. Jadi ada juga orang kata sesetengah syarikat terhad dengan garanti atau company limited by garanti. Okey, kedua dan ketiga, konsep perniagaannya serupa cuma didaftarkan di bawah akta yang berbeza. Yang kedua dan ketiga itu adalah merujuk kepada perniagaan yang ditubuhkan secara perkongsian, akta perkongsian dan juga akta perkongsian lebih terhad 2012. Perbezaannya adalah yang nombor 3 itu ditentukan tanggungan sekiranya perniagaan itu rugi dan sebagainya. Dan keempat, syarikat ataupun perniagaan luar negara yang menjalankan perniagaan mereka di Malaysia. Jadi keseluruhannya ada 4 kategori saja, dan kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, perniagaan tunggal perniagaan milikan tunggal tidak termasuk dalam takrifan organisasi komersial. Hanya 4 ini sahaja. Jadi kat sini kita dapat tunjuklah, maksudnya bila kita sampaikan kepada pelajar, kalaulah you buat bisnes secara perkongsian, katakanlah you buat bisnes burger, you joint venture dengan kawan you, so mungkin anda ketika itu mungkinlah salah seorang pelajar, dia kawan 2 orang, so yang seorang tu buka bisnes burger, yang seorang tu mungkin kerja di sektor swasta dan dia selaku memberikan modal kepada kawan tadi untuk membuat perniagaan. Tetapi mungkin kawan tadi tu ialah dia tak berapa cakna dengan peruntukan undang-undang, dia buka je dia punya stall tepi jalan tu, tetapi ialah rezeki Allah, kita tak tahu. So alhamdulillah mendapat sambutan yang hangat sehingga menyebabkan kesesakan lalu lintas. Mungkinlah burger cheese leleh lah, burger mungkinlah burger 118 kan, sebab dari PNB tu paling tinggi sana, dia buat burger 118. Jadi wah, tingginya burger dia dan sebagainya. Dia macam menarik perhatian. Kemudian apabila menyebabkan kesesakan lalu lintas, sudah pastilah pihak berkuasa akan datang dan kemudian disemak. Sekarang di BKL tu sangat-sangat agresif, dan bila tengok tak ada daftar, tak ada lesen, jadi gerai itu hendak disita. Jadi kawan kita ni pun yalah baru nak menikmati keuntungan perniagaan dan sebagainya, sebab tak ikut undang-undang, penguatkuasa pun nak sita gerai berkenaan. So dalam situasi sedemikian, kawan kita pun bagilah, mungkin ulah cik nak ambil cik RM1,000, settle lah cik, nanti saya register, tapi jangan ambil kedai saya. Tapi nasib tak baik, mungkin pegawai tadi kata you bagi rasuah kena tangkap. So bila ditanya, you buat berniaga ni niaga apa? Niaga ni, bisnes ni saya kongsi-kongsi dengan kawan saya. Kawan you siapa? Kawan saya ni sekian-sekian bekerja di syarikat ni, contoh. So kawan yang tadi itu yang merupakan rakan kongsi juga boleh dipertanggungjawabkan di atas perbuatan tersebut, sebab ianya termasuk dalam salah satu kategori yang ditakrifkan sebagai organisasi komersial. Jadi kita akan lihat seterusnya adalah definisi seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial. Perbuatan rasuah individu ini boleh menyebabkan organisasi mereka didakwa. Dan siapakah mereka? Pertamanya pengarah, ahli lembaga pengarah, yang kata bos-bos lah, atau orang-orang golongan kayangan lah. Kemudian dia punya bos, CEO, CFO, CEO, lagi CFO, CCO, COO, Chief Operating Officer, semua itulah, Chief Compliance Officer. Jadi itu adalah orang yang disifatkan bersekutu dengan organisasi komersial berkenaan. Rakan kongsi merujuk kepada
perniagaan perkongsian ataupun orang yang bekerja di dalam organisasi komersial berkenaan ataupun orang yang dilantik, orang yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan tugas bagi pihak organisasi komersial berkenaan. Ya. Jadi jika bersalah tuan-tuan dan puan-puan, macam tadilah confirm sampai tu yang buat motor tu, kalau dia bagi rasuah sebab syarikat menggalakkan perbuatan tersebut, jadi pertamanya syarikat itu boleh didenda tidak kurang 10 kali ganda nilai suapan ataupun 1 juta yang mana satu lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Dalam konteks ini, syarikat mungkin tidak boleh dipenjarakan. Syarikat tidak boleh, tetapi orang yang gagal mengadakan tata cara yang mencukupi, langkah-langkah pencegahan tak cukup, mereka yang menguruskan tu boleh berhadapan dengan hukuman denda atau penjara ataupun kedua-duanya sekali. Ya. Jadi contoh kes sebenar tuan-tuan dan puan-puan, ini kes yang berlaku lama dah kiranya semasa kejadian ini berlaku, ianya berlaku pada tahun 2006. Kemudian apa yang berlaku adalah kes ini melibatkan seorang bekas ketua akaun pelanggan serantau Alcatel Network System Malaysia Sdn Bhd. Apa yang telah dilakukan oleh beliau adalah beliau telah memberikan suapan secara rasuah RM25,000 dalam sebentuk cek, dalam sebentuk cek, iaitu cek itu pun belongs kepada syarikat Alcatel kepada seorang pengurus perolehan Telekom Malaysia Berhad. Ya. Dan rasuah itu, duit yang diberikan, cek itu diberikan untuk mendapatkan maklumat tender. Di zaman ni tuan-tuan dan puan, tuan-tuan tengok pun zaman ni zaman WDCMA. Masa tu ni lah kita dalam peralihan lah, ketika itu GPRS, H. Sekarang kita dah menuju ke 5G. Zaman ni inilah. Jadi kesalahan ini berlaku pada tahun 2006 dan kemudiannya kemudian orang ataupun pegawai Alcatel ini telah dibicarakan di mahkamah. Saya ingat lagi, saya tak adalah terlibat secara langsung, cuma semasa pembicaraan tu saya ada duduklah sebelah mengikuti pembicaraan kes ini. Pada awalnya individu yang dituduh ini nak beritahulah bahawasanya yang suruh dia adalah Alcatel itu sendiri. Tetapi saya tak tahulah, kemudian dia nak buat representasi lah, bukan saya. Kata yang bagi ini Alcatel yang bagi. Tapi at the end of the day, memang dia tak dapat nak mengemukakan bukti bahawa Alcatel yang suruh dia. Jadi mahkamah berpuas hati bahawasanya memang dialah yang bagi rasuah kepada penolong pengurus perolehan Telekom Malaysia Berhad. Ya. Di Malaysia, kes pertama, tuan-tuan dan puan, ada satu syarikat dinamakan sebagai Pristine Offshore. Syarikat pertama didakwa kerana gagal mengadakan tata cara mencukupi, yang mana pada akhirnya salah seorang orang yang bersekutu dengan syarikat tersebut telah memberikan rasuah kepada ketua pegawai operasi sebuah syarikat berjumlah RM321,000. Suapan itu dikatakan diberikan untuk supaya syarikat ini dianugerahkan subkontrak penyewaan kapal dalam kerja-kerja dan cari gali minyak. Tapi kes ini tuan-tuan dan puan masih lagi dalam proses perbicaraan. Jadi kalau tuan-tuan tengok gambar yang pakai tutup muka tu, sebenarnya dia bukanlah tertuduh dalam kes ini. Tertuduh dalam kes ini adalah orang lain, cuma beliau adalah ahli lembaga pengarah syarikat dan dia datang mewakili syarikat tersebut. Dan sebagai orang yang mengaku sebagai dia mewakili syarikat tersebut because dia ada ahli lembaga pengarah, maka dia mengaku tidak bersalah atas pertuduhan sedemikian. So bila seseorang itu ataupun sekiranya organisasi komersial didapati bersalah, siapa yang boleh dihukum? Pertamanya tuan-tuan dan puan, organisasi komersial itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi bila dia dihukum, dia boleh dihukum dengan dibayar denda. Denda maksudnya syarikat kena bayar denda. Tetapi kalau partnership, maksudnya masing-masing kena contribute lah. Kena contribute berapa denda yang kena bayar. Dan kemudian
pengarah orang yang punya kawalan terhadap organisasi komersial, rakan kongsi ataupun pegawai ataupun sesiapa yang terlibat dalam pengurusan organisasi komersial berkenaan. Jadi senang cerita, dipendekkan cerita tuan-tuan dan puan, liability korporat ni kesalahan yang secara berjamaah lah. Maksud seorang buat, ramai boleh kena. Kenapa ramai boleh kena? Sebab buat tak tahu je tentang tata cara yang mencukupi, yang mana sekiranya ada, ianya boleh mencegah perbuatan itu daripada berlaku. Tetapi ianya bukanlah satu kesalahan liability ketat lah. Ikut pemahaman saya, dia bukan strict liability. Kerana apa? Masih lagi ada peluang untuk mereka yang dipertanggungjawab itu untuk membela diri lah. Jadi dia kena buktikan. Kalau katalah macam tadi kan, syarikat confirm sampai tu, rider tu cakap company bagi duit untuk buat settlement. Dan company cakap tak ada, mana company ada policy tu, policy ni, no give policy, anti corruption policy, kita dah bagi training, dia dah tahu kerja kat sini kena buat kerja macam tu, jangan bagi rasuah. Jadi kat situlah syarikat akan mengemukakan bukti supaya dia kena cakap yang apa satu yang rider tu cakap semua tak betul, dan kami sebenarnya ada tata cara yang mencukupi untuk mencegah daripada perkara ini berlaku. Jadi kat situ mahkamah akan lihat sama ada betul tak tiada penglibatan ataupun keizinan daripada orang tadi, dan cukup tak cukup usaha yang telah dilaksanakan. Jadi pada mulanya apabila Undang-Undang Liability Korporat ini telah diluluskan, tuan-tuan dan puan-puan, apabila ia telah diluluskan, jadi kerajaan memberikan tempoh 2 tahun supaya mereka membuat persediaan. Dalam tempoh itu, kerajaan telah mengeluarkan satu garis panduan yang dikenali sebagai tata cara yang mencukupi, supaya memberikan panduan kepada mereka yang ketika itu bakal terkesan apabila undang-undang ini dikuatkuasakan. Dalam garis panduan ini tertera satu prinsip yang dinamakan sebagai prinsip trust, TRUST. So TRUST ini mewakili yang pertama mewakili top level commitment, komitmen pihak pengurusan atasan, dan mereka lah yang orang kata perlu mengambil berat, perlu bersungguh-sungguh untuk memantau tahap integriti dan tadbir urus organisasi itu. Jadi dialah atas bahu dialah untuk melaksanakan, bukan dia kena buat sebab dia duduk atas kan, so dia kena ensure, dia kena monitor semuanya dilaksanakan. Jadi kalau tuan-tuan perasan, T yang pertama ini adalah di depan huruf RUST. Jadi kalau kita perasan, kalaulah T pertama ni dia goyang, tak ada lupus terus, maka yang tinggal hanyalah huruf RUST. Dari RUST ni karat. So ibarat macam kalau tak ada yang first T tu, tak guna. Jadi dia tidak akan mendatangkan impak. Apa impak dia? Sudah pastilah syarikat tak boleh nak katakan mereka sudah fulfill kriteria tata cara yang mencukupi. Jadi di pihak mereka juga mereka kena fikirkan. Contoh kalau syarikat dia tak besar sekalipun, dia kena lantik seseorang yang dikatakan senior untuk monitor tahap integriti dan tadbir urus di dalam syarikat berkenaan. Jadi dia kena tentukan bajet, sumber manusia berkaitan dengan usaha pencegahan rasuah. Jadi seterusnya, dia perlu melakukan penilaian risiko anti rasuah. Penilaian risiko rasuah lah maksudnya, kat mana, contohlah macam tadi kan, syarikat confirm sampai tu, kat mana rasanya ada ruang dan peluang untuk mereka yang bersekutu dengan syarikat itu melakukan perbuatan menawarkan dan memberikan rasuah, serta kalau diluaskan lagi mungkin perbuatan rasuah yang lain kan, meminta dan menerima rasuah, salah guna kuasa, tuntutan palsu dan sebagainya. Jadi pengukuran ini, penilaian risiko ini penting supaya dia dapat daripada dia macam inilah syarikat tu, dia kena buat penilaian risiko ini supaya nak tahu kat mana penyakit-penyakit yang boleh menyebabkan syarikat itu diambil tindakan di atas pelanggaran Seksyen 17A. Macam kita lah, nampak macam sihat, kurus kan, tapi bila buat medical check up, pemeriksaan kesihatan, ya Allah,
dah jadi masuk kelab baru, kelab ahli kolesterol tinggi, ahli kelab darah tinggi, ahli kelab kencing manis dan sebagainya. Tapi tengok macam tak ada, tapi dah buat dari situlah buat pemeriksaan kesihatan. Dari situ kita dah kena tahu, dah kena buat penilaian risiko tentang kesihatan kita. Dah tahu kita ada penyakit 3 serangkai. Dari segi pengurusan risikonya adalah dah kena kurangkan ambil makanan bergula, dah kena mula makan makanan yang sihat. Jadi kat situlah supaya mengapa perlu diuruskan risiko itu, supaya ianya tidak menjadi lebih teruk. Contohlah kalau kita ni ahli kelab kolesterol, dah tak boleh makan manis-manis. Sebab apa? Kalaulah kita makan ubat sekalipun, manis kita tak kawal, besar kemungkinan dia boleh menjadi kata DVT, deep vein thrombosis dan sebagainya kan. Jadi saluran darah tu ada DVT ataupun thrombosis dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu risikonya. Jadi dia perlu diurus macam syarikat juga. So dalam syarikat tu mungkin dia akan tengok mana yang boleh menyebabkan syarikat itu dikenakan Seksyen 17A. Jadi dia kena tambah baiklah sistem dan prosedurnya. Jadi daripada dapatan pengurusan risiko itu, maka syarikat boleh memperkenalkan kawalan dalaman yang difikirkan boleh menangani isu-isu berkenaan. Jadi seperti biasa, syarikat perlulah mengadakan satu polisi yang khusus berkenaan dengan anti rasuah. Polisi syarikat lah. Kami macam contohlah kami akan membuat tuan-tuan boleh tengoklah polisi-polisi anti rasuah yang ada di dalam internet tu, boleh baca. Contohnya kami akan mengadakan Kelab bebas rasuah. Kami akan memastikan bahawa ada sistem pelaporan macam tu lah. Dan melaksanakan due diligence. Due diligence ni contohlah syarikat ni dia nak ambil pekerja baru. Jadi dia kena semak latar belakang. Macam tadilah ada seorang ni nak minta jadi rider untuk hantar makanan. Dia kena tengok ada tak saman tertunggak, ada tak rekod pelanggaran lalu lintas. Itu adalah due diligence. Kenapa kena buat due diligence? Sebab nak tengok kalau kita dah tahu dia ni banyak sangat trafik, laku trafik, saman tertunggak, jadi dia adalah salah seorang yang mungkin melakukan pelanggaran. Itu dah boleh menyebabkan syarikat disiasat atas pelanggaran Seksyen 17A. Dan menggalakkan pelaporan rasuah. Apabila syarikat sudah ada polisi anti rasuah yang baik, jadi salah laku ini perlu sampai kepada mereka. Jadi kena ada saluran tersebut. Contohnya macam tadilah, syarikat hukuman sampai ni sebenarnya dia dah didik dah rider-rider dia sesuai patuh pada undang-undang, tetapi yalah, ada budak yang degil, ada yang macam tak indah tak indah. Jadi kat sinilah orang yang lihat tu akan membuat pelaporan tentang diorang ni sebenarnya maksudnya tak kena tindakan, kenapa cepat ni sampai, aku selalu lambat, rupanya kena tahan apa semua dekat tim. Jadi itu perlu ada. Conflict of interest, yes, salah satu polisi yang perlu diadakan. Hadiah dan kerajaan, yes, ini syarikat selalulah bagi hadiah. Tak lama lagi tahun Cina hantar 5 Mandarin, hantar tu, hantar ni, hantar handphone dan sebagainya. Itu berbalik kepada soal urus tadbir syarikat berkenaan. Kalaulah pemberian itu berunsur rasuah, maka syarikat itu boleh dikenakan tindakan atas liability corporate. Sumbangan dan penajaan termasuk sumbangan politik. Ini pun kena perlu dinyatakan secara detail dan jelas. Dan lagi sekali, bayaran kemudahan facilitation payment. Memastikan polisi, prosedur dan inisiatif anti rasuah didokumentasikan sebaiknya. Facilitation payment ni tuan-tuan, dia bukanlah yang erti kata yang negatif. Maksudnya kalaulah syarikat ni lah dia nak buat investment di sebuah negara, maka syarikat tu negara tersebut kata you boleh cepat, tapi you kena bayar facilitation payment kepada kerajaan. Jadi itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa, tapi perlu diwujudkan dalam polisi. Jadi apabila polisi ataupun langkah-langkah itu telah dilaksanakan, maka sudah pastinya perlu dipantau, perlu dinilai semula, dan sekiranya ada pelanggaran, ada penguatkuasaan undang-undang di situ. Jadi biasalah, mungkin syarikat itu kalaulah di syarikat yang besar, dia ada unit audit dalam. Jadi mereka lah yang akan buat semakan. Mungkin syarikat itu ada internal integrity and governance unit. Jadi apabila task itu letakkan ke IGU, maka mereka kena lihatlah segala aspek berkaitan dengan inisiatif pencegahan rasuah. Dan sekiranya ada pelanggaran yang serius, pelanggaran undang-undang dan sebagainya, mereka kena rujuk kepada pihak berkuasa.
Dan akhir sekali, kehendak dalam prinsip trust ini adalah mengadakan latihan dan menyampaikan polisi-polisi, menampakkan maklumat-maklumat terkini. Jadi polisi dan polisi anti rasuah mesti dihebahkan. Sekarang saya rasa tidak susah lah tuan-tuan. Ada WhatsApp group, ada Telegram, ada online platform. Jadi tiada masalah. Dan libatkan juga warga kerja untuk dalam sesi-sesi pencegahan rasuah, dan juga dia betul lah, kita mungkin minta seorang take charge untuk hadir lah, take charge untuk minta semua pegawai hadir untuk hadir dalam program kesedaran rasuah. Mungkin panggil bekas pesalah rasuah, jadi itu perkongsian yang lebih menarik, ya. Contoh kes liability korporat di luar negara, ada banyak kes lah tuan-tuan dan perempuan. Ada 3 kes. Kita ambil kes yang berlaku di United Kingdom sahaja tuan-tuan dan perempuan, sebab they are Commonwealth countries, dan kita pun kalaulah ada kita boleh menggunakannya sebagai satu rujukan, walaupun tidak binding, tetapi kita boleh merujuk kepada apa undang-undang yang ada di sana. Baik, kes pelanggaran liability korporat yang pertama yang berlaku di luar negara, di United Kingdom, apabila UK Public Act diperkenalkan, yang first kena adalah syarikat ini tuan-tuan, Sweet Group PLC. Apa yang berlaku adalah syarikat ni dia ada anak syarikat. Anak syarikat dia berada di Timur Tengah dan dikenali sebagai Carol Sweet International Limited, dan syarikat ni telah buat bayaran rasuah kepada seorang pegawai kanan Ahliah Insurance Company bertujuan supaya mendapat khidmat perundingan bagi pembinaan sebuah hotel di Abu Dhabi. Dan Sweet dia mengaku salah. Dia kata kami memang tak ada tata cara mencukupi, jadi mereka telah dikenakan denda sebanyak 2.25 pound juta sterling. Kes kanser ni agak bukanlah yang kata ni lah, jadi tuan-tuan dia tengok kes kanser ni, dia syarikat yang kecil. Kanser ni syarikat yang kecil saja dan terlibat dalam menjalankan perniagaan baik pulih, dan dia ada banyak kerja, dan kemudian tak boleh nak sustain lah, so dia telah jadi dormant company. Masa syarikat ni masih ada, apa yang berlaku adalah pengurusan telah pun memberikan rasuah kepada seorang pengurus projek DTZ di Bandar Stinlyung, yang mana untuk mendapatkan kontrak, tapi bukan bagi duit tu dapat kontrak, maksudnya nak dapat maklumat untuk menerima kontrak berkenaan, 10,000 pound sterling. Dan dalam kes ini kemudian mahkamah dia punya kes dia ialah apabila yang bagi rasuah tu digantikan oleh managing director yang baru. So managing director yang baru tu tengok rekod perakaunan, dia kata ni apa ni, bayaran yang tak lunas. Rujuk pada managing director lama, dia kata tu kita bayar duit kau tim sikit untuk dapat maklumat. So bos yang baru ni dia kata dia tak ada nonsense punya. So dia kata kita rujuk perkara ini kepada pihak berkuasa, dan pihak berkuasa kemudian dia telah menjatuhkan mendapati Skansen bersalah, tuan-tuan perempuan, Skansen bersalah. Tetapi itulah sebab dia adalah sebuah syarikat yang dormant. Syarikat dormant ni tuan-tuan dia dah jatuh bankrupt. So no point, di UK dia hanyalah hukuman denda sahaja. So no point untuk mahkamah impose orang kata jumlah denda, memandangkan syarikat tu memang tak boleh nak bayar apa-apa. Orang kata dari sebasa mudahnya almost inexistent, dari segi memang dah tak ada dah. Memang kalau kau bagi sama satu, mungkinlah nilai-nilai mungkin 10,000 pound pun dia tak mampu nak bayar. Jadi kes kanser ni agak unik, disabitkan bersalah tetapi tidak jatuhkan hukuman. Tapi itulah, bila kita tengok dalam kes kanser ini, dia yang buat laporan tetapi akhirnya dia telah diambil tindakan. Jadi sebenarnya nampak macam bukanlah nak kata kena tak kena, dan jadi bila peruntukan undang-undang ni sebegini, kalaulah ada pelanggaran, besar kemungkinan syarikat itu akan menyelesaikannya sendiri tanpa merujuk kepada agensi penguatkuasaan. Sebab kalau aku rujuk nanti syarikat aku kena lagi lah, kena ber1 juta tak pasal-pasal. Jadi itu adalah kecenderungan ataupun kebimbangan mereka, tuan-tuan dan perempuan. Untuk liability korporat ni kita tidak ambil masa yang terlalu lama sebenarnya, kerana ianya lebih straightforward. It's an extent of section kesalahan
kesalahan menawar dan memberikan rasuah. Student nak faham tu pun saya rasa akan ambil dia macam dia nak faham liability tu pun dia akan kata apa liability tu. Jadi kita senang cerita liability tu tanggungan tu erti kata kalaulah buat salah apa yang patut dia kena. Jadi lebih mudah diterangkan secara sedemikian. 17A kecil, 17A apa beza dia? Kalau 17A tu adalah kesalahan mana-mana ejen yang meminta dan menerima rasuah. 17A. 17A. Nah, 17A kalau tuan-tuan tengok saya nak tunjukkan kat sini pun ada sekejap saya tunjukkan dalam akta saya cuba ambil sebab kitab akta ni sentiasa dekat saya je, senang nak dibuat rujukan baik. Kalau tuan-tuan boleh tengok 17A kesalahan memberi atau menerima suapan oleh seorang ejen. Dia kesalahan 17A, ejen secara rasuah menuju terima atau memperoleh. Bersetuju untuk menuju terima. Bersetuju terima ni tuan-tuan dan puan-puan, mula-mula dia minta 500. Lepas tu orang tu kata kurang sikit boleh. You boleh bayar berapa? 100 boleh tuan. 100 pun jadilah. Jadi kalau dia terima 100 tadi, dia telah setuju terima RM100. Itu maksud menuju terima. Kita akan pergi ke modul seterusnya iaitu modul ke-7 berkenaan dengan jenayah Kuala Putih. Pertamanya bila kita berbincang berkenaan dengan jenayah Kuala Putih ini, pertamanya kita akan mengapa kita nak pelajar kita tahu. Pertamanya mereka berpotensi untuk menjadi mangsa dan ataupun sekiranya mereka tidak juga berhati-hati, mereka juga boleh menjadi seseorang yang berupaya menjadi mastermind dia. Mungkin dia berkenalan dengan individu-individu yang tidak individu yang dia macam dia kenal kan, tengok hebatnya orang ni kan, muda-muda dah kaya, macam mana boleh kaya, macam tuan-tuan tengoklah dekat Facebook dan sebagainya kan, acah-acah kaya contohnya kan, turun daripada jet peribadi kan, lepas tu naik kereta-kereta yang kereta sports car kan, tengok kan, tak payah nak belajar degree tinggi-tinggi contohnya, tengok dah mampu ada jet peribadi dan kereta mewah. Jadi benda-benda ni lah kita nak pelajar-pelajar ni tahu orang kata red flag ataupun tanda-tanda yang kena berwaspada sekiranya mereka berhadapan dengan situasi ataupun kita sekarang hidup pun orang kata ialah dengan pendapatan sedia ada, kadang-kadang ingin juga mendapat pendapatan tambahan dengan cara yang sah. Dan mungkin ada di kalangan kita yang ataupun kita nak beritahu pada pelajar bahawasanya nak cari duit tambahan tidak ada masalah, pendapatan tambahan dan sebagainya asalkan mengikut lunas perundangan, tetapi perlu berhati-hati, kadang-kadang ada juga skim pelaburan yang dilihat dia letaklah approve syariah compliant, approve patuh syariah, approve bank negara, approve Suruhanjaya Security. Tapi adakah benar skim-skim seperti itu, pelaburan seperti itu diluluskan oleh pihak agensi kawal selia? Lulus tak lulus? Ataupun biasanya kalau nak main saham ni macam mana? Jadi kat sinilah kita rasa perlu pelajar-pelajar kita ini didedahkan. Itu yang pertama. Dan keduanya, saya dah kata tadi, pelajar-pelajar kita juga berupaya menjadi mangsa lah. Jadi mereka perlu aware dalam situasi yang mana mereka juga perlu berhati-hati kalaulah kan macam kita tengok dalam internet, akaun Facebook, akaun TikTok kan, jadi kat situ kadang-kadang kita tengok generasi sekarang lebih terbuka, dia akan buat macam-macam lah kandungan-kandungan yang ingin menarik perhatian, cari jodoh hari pertama, cari jodoh hari kedua, adakah anda jodoh saya kan, tetapi di sebalik tirai orang di sebelah sana, di sebalik ataupun dark web di situ, ataupun dia nak carilah orang yang interested dengan dia. Saya pun selalu tengok dekat X kan, dan dulu X tu adalah Twitter. Guys, I ada kawan guys, dia tu cantik, berpelajaran, dia nak cari jodoh guys. Ada siapa minat boleh terus saya tengok tweet dia lah zaman tu kan, dia memang nak cari tapi for serious only. Jadi benda-benda ni lah tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang yang kat sana tu mungkin
perempuan di sana betul-betul nak cari jodoh. Kadang-kadang mungkin itu adalah suatu scam. Orang scam teks, rupanya itu adalah salah satu perbuatan yang mungkin menipu. Mungkin ada lelaki yang benar nak cari jodoh, dapat tahu kat situ, nak kenal lah dengan dia sebab dia memang nak cari jodoh. Rupa-rupanya rupa-rupanya lain pengakhiran dia. Bukan maksudnya tuan-tuan perempuan dia kena clash ke, kena tinggal, bukan. Maksudnya itu dia secara sistematik dia nak cari muka dia letaklah, muka dia cantik dan sebagainya. So lelaki yang belum kahwin, yang nak ingin mendirikan rumah tangga, jadi dia akan berkenalan, dia akan macam-macam lah. Kaedah tu pelbagai. Dia akan baik, you belikanlah I ni, I nak tu lah, ini lalas sekali hilang begitu saja. Jadi benda-benda ni lah yang perlu kita dedahkan pelajar kita supaya mereka lebih berhati-hati. Baiklah, sebelum kita pergi ataupun topik ini sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, saya lebih syorkan sekiranya di pihak tuan-tuan dan perempuan dapat menjemputlah pegawai daripada Polis Darjah Malaysia untuk menceritakan pengalaman mereka menyiasat kes-kes berkenaan dengan jenayah Kuala Putih. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan perempuan juga boleh menjemput pegawai-pegawai bank yang terutamanya jaga di bahagian pematuhan, compliance dan sebagainya, untuk mereka berkongsi bagaimana kaki tangan bagaimana pendeposit ataupun pelanggan-pelanggan bank boleh hilang duit mereka apabila mereka telah duit tu boleh hilang secara tiba-tiba. Contohnya ialah dia macam tak sedar, tiba-tiba duit tu dah tak ada. Jadi perkara-perkara ini boleh membuka mata mahasiswa supaya mereka lebih cakna dan berhati-hati. Saya rasa yang ni tuan-tuan boleh baca sendirilah, tak ada masalah. Jadi kita akan pergi kepada sedikit teori di sini, yang mana bila kita bercakap tentang jenayah Kuala Putih, kita akan perkenalkan. Sebenarnya istilah ini diperkenalkan oleh seorang ahli sosiologi Amerika Syarikat yang bernama Edwin Sutherland. Dan istilah ini diperkenalkan pada tahun 1939, yang mana mengikut Edwin Sutherland, beliau menyatakan bahawasanya jenayah Kuala Putih ini is a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation. Jadi maksud jenayah Kuala Putih ini jenayah yang dilakukan yang tidak melibatkan kekerasan. Dia tak ada nak belasah orang, nak ragut, nak mendatangkan kecederaan, tetapi apa yang dilakukan adalah mereka menggunakan kepintaran mereka yang bermatlamatkan kewangan, mendatangkan kerugian yang salah di pihak satu lagi. Kenapa dinamakan kerugian yang salah? Sebab cara mendapatkan harta itu cara yang tidak dibenarkan di sisi undang-undang. Kalau cara yang dibenarkan, contoh saya nak beli rumah, saya nak beli rumah seseorang lah, saya nak beli rumah tuan lah contoh. So apa yang diperlukan, saya kena agree harga berapa, bagaimana pembiayaan dia, masing-masing kena berterus terang kan. Yang nak jual tu kena beritahu keadaan rumah tu macam mana, condition dia sebagainya. Jadi benda-benda itu, kalau itu dinamakan perolehan harta secara sah di sisi undang-undang. Dan lazimnya bila kita cakap tentang white collar crime ni ataupun jenayah Kuala Putih, lazimnya dilakukan oleh mereka yang terdiri daripada golongan profesional di sektor awam maupun di sektor swasta. Dan kenapa dinamakan white collar crime? Sebab lazimnya yang melakukan perbuatan ini dia pakai baju collar putih, dia pakai baju putih dan bertali leher. Jadi kita akan sentuh sedikit blue collar crimes versus white collar crimes. Saya nyatakan tadi, blue collar crimes ni adalah kesalahan yang dilakukan oleh kumpulan sosial bawahan yang menyebabkan kecederaan dan kerosakan harta benda. Dan jenayah Kuala Putih ini sebenarnya ia adalah sebuah skop yang luas. Rasuah merupakan salah satu bentuk jenayah yang terkandung ataupun dikategorikan sebagai jenayah Kuala Putih. Lain jenayah cyber, skim ponzi, penyelewengan, penipuan perakaunan, fraud dan lain-lain. Jadi untuk kita menunjukkan white collar crimes ini perbuatan yang telah dilakukan, maka kita masukkan kerugian dan juga
kajian kes, yang mana dalam slide ini kita nyatakan secara ringkas sahaja. Macam kes yang pertama ini, skandal Enron. Jadi bila kita letakkan skandal Enron ni tuan-tuan dan puan-puan, kita sekadar macam bagi teaser sahaja. Dan lazimnya untuk skandal Enron ini kita akan masukkan dalam tugasan berkumpulan untuk mereka buat pembentangan kajian kes. Jadi kita just explain ringkas, okey, Enron ni untuk makluman anda semua, contohlah kalau dalam kelas kan, semua Enron ni, siapa tahu Enron ni syarikat apa? Pernah tak dengar syarikat Enron? Kalau kata tak pernah, okey, ambil handphone, cari Enron ni syarikat apa. Jadi okey, you dah baca tadi kan Enron ni syarikat apa, maka secara ringkasnya Enron ni once a while dia adalah sebuah syarikat yang begitu hebat. Kita akan ceritalah. Tetapi hebat tak hebat dia, dalam tempoh 1 tahun syarikat Enron telah jatuh berengkak. Jadi kita akan ceritalah mengapa dia berlaku. Dia berlaku kerana berlaku fraud dalam pelaporan kewangan dia. Dan jadi kita akan cerita juga mengapa dia boleh jatuh bankrupt walaupun sebenarnya Enron ini diaudit. Dia ada juru audit dia yang dikenali sebagai Arthur Andersen & Co. Jadi kita akan beritahu secara ringkas dan kemudian kita akan minta pelajar, okey, saya nak, katalah kumpulan 1. Okey, kumpulan 1 nanti you akan baca, you buat dia punya research dan kemudian you akan present kepada kawan-kawan kamu. Saya nak tengok apakah yang sebenarnya berlaku dalam Enron. Mengapa Enron jatuh bankrupt? Jadi dia akan ceritalah. Jadi kat situ pun sebenarnya kita pun kena buat bacaan sendiri juga. Dan saya boleh syorkanlah kepada tuan-tuan dan puan-puan menonton filem Enron The Smartest Guy in the Room. Enron The Smartest Guy in the Room. Tuan-tuan boleh tonton di YouTube secara percuma. Boleh tengok saja. Jadi daripada tuan-tuan tengok Enron The Smartest Guy in the Room tu, tuan-tuan boleh fahamlah bagaimana Enron ni ditubuhkan, apakah perniagaan yang Enron lakukan, praktis yang dilakukan, dia buat mark to mark accounting yang pada akhirnya menyebabkan mereka kerugian. Jadi kena faham tata cara di sana lah. Jadi kat situ maka kita akan beritahu pada pelajar kesimpulannya dari kes ini. Sebenarnya Enron ni dia adalah sebuah syarikat yang kukuh, tetapi apabila mereka yang berada di atas yang menguruskan, yang jadi ahli lembaga pengarah, sebenarnya cakap tak super bikin, yang terjejas adalah pegawai, kaki tangan, staff Enron, yang mana apabila Enron jatuh bankrupt, semua menderita. Menderita tu bukan maksudnya menderita hidup susah melarat apa semua, tidaklah. Tetapi bila kerja di Enron ni, pendapatan mereka masyuk lah, bahasa mudah ni masyuk kan. Tapi bila Enron dah bankrupt, dia nak cek kerja yang baru, tak ada masalah. Tetapi tempat kerja baru tidak mampu menawarkan gaji yang sama semasa mereka bekerja di Enron. Jadi itu antara implikasinya. Tetapi kita akan minta student untuk buat bacaan dan mereka akan present di depan kita. Kedua, kita masukkan satu kajian kes berkenaan keruntuhan Barings Bank. So Barings Bank ini adalah sebuah bank yang tertua di United Kingdom suatu ketika, tuan-tuan dan puan-puan Pernah adalah, ni sengajalah kita masukkan, pernah memiliki akaun Ratu Elizabeth II, telah jatuh bankrupt pada tahun 1985 selepas 233 tahun beroperasi. Siapa punca? Puncanya siapa? Puncanya akibat perbuatan fraud, aktiviti spekulasi saham yang tidak sah yang dilakukan oleh seorang anak muda. Dan anak muda yang bernama Nick Leeson. Nick Leeson ni power tak power, tuan-tuan dan puan-puan, telah menyebabkan Barings Bank rugi US 1.4 bilion dan kemudian Nick Leeson telah dipenjarakan selama tempoh 6.5 tahun. So Nick Leeson ni, tuan-tuan, kita masukkan sebab kita nak menceritakan supaya pelajar, sekiranya pelajar tu dia ada kebolehan, kepintaran, ada bakat. Jadi bakat perlu seiring dengan nilai-nilai murni dan integriti. Dia tak boleh. Kalau you ada you pandai, you pintar, you berkebolehan tetapi tidak selari, maksudnya integriti itu tidak ada, maka dia boleh jadi apa yang berlaku dalam
Barings Bank. So untuk detail sekali lagi kita akan minta pelajar untuk buat research lah, research, buat kajian, bacaan tambahan. Jadi mereka akan present depan kita sebab Nick Leeson ni tuan-tuan sangat menarik. Bagi saya sangat menarik. Macam mana Nick Leeson ni sebenarnya dia seorang yang begitu, dia memang bercita-cita untuk menjadi seorang bahasa mudah lah. Bahasa mudah dia suka main saham, bahasa mudah main saham. So dia nak cari tempat kerja yang mana dia boleh tunjukkan kebolehan dia. Masa mula-mula dia bekerja di Morgan Stanley, dia tidak ada peluang untuk bekerja di tempat yang itu adalah minat dia, dia punya passion dia. So bila ada peluang dapat tahu Barings Bank nak orang seperti yang ada ilmu, pengetahuan seperti dia pun pergi dan dia berjaya menunjukkan kepada mereka di Barings Bank pada ketika itu dia mampu mengubah mode of business Barings Banks. Maksudnya duit yang ada, duit pelabur yang sedia ada itu boleh digunakan untuk dilaburkan dalam pasaran saham dan mereka boleh dapat keuntungan. Tetapi apa yang berlaku adalah Nick Leeson ni dia tamak. Sebab kita kena tahu, kita kena beritahu pada pelajar, kalaulah pelajar kita satu hari nanti dah habis belajar, dia nak invest, nak main saham. Jadi nak main saham boleh, tetapi you kena tahu pasaran saham ni memang kalau rezeki you ada, you boleh dapat pendapatan yang banyak lah, tinggi berbanding dengan you letak duit dalam amanah saham. Amanah saham you tak payah nak monitor. Contoh dalam ASB, you letak 1,000, dalam tempoh 1 tahun akan dapat pulangan. Tetapi pulangan itu begitulah. Tetapi kalau main dalam pasaran saham, kita akan beritahu, in case nak main, you kena buka account dengan bank-bank investment. Jadi anda boleh monitor real time harga-harga saham. Cuma kita kena ada ilmu lah, untuk ada ilmu bagaimana nak menguruskan portfolio pelaburan kita. Jadi kalau kita tengok, rasa-rasa nak beli, kalau itulah sebab kalau main saham ni dia punya kepastian adalah kepastian dalam pasaran saham itu adalah ketidakpastian pasaran itu sendiri. The certainty about the stock market is about the uncertainty of it. Maksudnya memang dia volatile, tak ada kepastian. Jadi kalau you untung 1 sen pun dah cukup baik daripada you rugi. Sebab main saham ni dia biasanya kalau kita rasa kita dah jual hari ni dapat 100 dah, esok naik 300, kita dah menyesal lah. Menyesalnya aku jual semalam. Jadi benda-benda tu kita kena regulate lah, self-regulate supaya asalkan jangan kerugian. Baik kepada Barings Bank ni, bila Nick Leeson mula-mula menunjukkan dia punya bahasa mudah dia tunjuk dia punya kebolehan, dia punya talent, diorang rasa impress. So dia percaya pada Nick Leeson minta dana, diorang bagi. Nick Leeson minta dana, diorang bagi. Sampailah Nick Leeson ni buatlah macam-macam kaedah yang pelik-pelik dan akhirnya baru mereka sedari duit mereka dalam bank dah maksudnya Barings Bank dah tak ada duit dah nak bayar kerugian di pasaran saham yang mana Nick Leeson buat ni. That's why Barings Bank jatuh bankrupt. Cuma tuan-tuan dan puan boleh menonton di YouTube ada satu movie lah, nama dia Rough Trader. Rough Trader yang mana itu adalah maksudnya filem itu digarap berdasarkan cerita sebenar versi Nick Leeson. Maksudnya dia tunjuk macam mana dia kahwin dengan wife dia, kemudian macam mana dia bekerja dengan Barings Bank, apa yang dia buat, bagaimana dia tipu orang-orang top management di Barings Bank. Tetapi kalau kita tengok daripada movie itulah, berdasarkan movie itu sebenarnya dia tak songlap. Kalau tuan-tuan tengok Barings Bank rugi ni, duit yang rugi tu bukan sebab dia sakau tuan-tuan, dia tak songlap duit tu. Dia maksudnya dia nak buktikan dia boleh perform. Dan bila dia boleh perform, dia entitled untuk dapat certain amount of bonus yang dijanjikan oleh pengurusan Barings Bank. So masa tu dia melabur rugi. So, tapi dia macam nak tunjukkan pada Barings Bank yang dia ni berkebolehan dan syarikat ini pelaburan dia mendatangkan keuntungan kepada Barings Bank. Dan bila tengok dah nak collapse, dia lari dan kemudian dia telah ditangkap lah di Frankfurt pada ketika itu dan kemudian telah diekstradisi dan dibicarakan di Singapura. Dan cuma kalau tuan-tuan tengok filem tu, Nick Leeson cakap, kalaulah aku tahu jadi macam ni, mungkin aku akan ambil sikit duit yang diorang bagi kat aku supaya aku tak teruk macam ni. Jadi itu adalah
a kind of story yang kita akan share kepada pelajar. So pelajar ambil lah iktibar. Orang pelajar ini adalah seorang yang bijak, tetapi kebijaksanaan itu tidak cukup kerana bila ada sifat tamak dan rasa ego, rasa dia terlalu hebat, maka itu juga boleh menjatuhkan diri dia sendiri. Okey, kes ketiga berkenaan dengan skim Ponzi ataupun yang dilakukan oleh seorang legend lah tuan-tuan, hashtag nama dia Bernard Lawrence Madoff ataupun dikenali sebagai Bernie Madoff. Ini legend tuan-tuan. Kenapa dia legend? Dia legend sebab dia adalah seorang yang mempunyai reputasi yang sangat hebat. Bahasa netizen sekarang lah, orang kata God lah, GOAT lah. Kalau pasal saham ni dia dianggap God di sana. Dan dia pernah memegang jawatan pengerusi National Association Securities Dealers Automated Quotation ataupun Nasdaq. Hebat tak hebatnya Bernie Madoff. Di sebalik kehebatan dia, di sebalik terkenalnya dia di sana, jadi sebenarnya si Madoff ni, Bernie ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada dua perniagaan yang berasingan. Satu perniagaan yang legal, satu biasa perniagaan orang kata bukan under table lah, bisnes orang kata sisi gelap dia lah. Dan sisi gelap ni tuan-tuan dan puan-puan hanya beberapa orang saja yang tahulah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi bila beberapa orang, maksudnya bila sesetengah orang yang tahu tuan-tuan dan puan-puan, maka kat situlah macam mana dia buat perniagaan dia. Dan bila dia ni tuan-tuan, sebab dia ni sangat famous, dan dia famous sebab dia God, dia God untuk saham ni, memang dia God. Maksudnya kalau dia invest memang akan mendatangkan keuntungan. Nanti tuan-tuan dan puan boleh tengok lah, selagi buat bacaan, boleh tengok di YouTube dan sebagainya untuk tuan-tuan dapat input tambahan. Nak ceritakan kehebatan ni tuan-tuan dan puan, dia ibarat lah kan, kalau Madoff tu pergi, Madoff ni pandai kalau perhimpunan macam dia tahu lah, orang-orang kaya, billionaire gathering ke satu tempat, terutamanya orang-orang Yahudi pada ketika itu, dia akan datang, lepas tu orang tu, Madoff kan, Bernie lah. So dia akan jumpa Bernie, Bernie aku nak invest lah, nak minta you tolong invest I punya duit ni, saya mudahkan lah cerita dia kan. So berapa you ada, contohlah 10 juta, tak apalah, nantilah yang datang jumpa aku basic bodoh-bodoh lah, sebenarnya bahasa mudah macam ni lah. Kalau 10 tak apalah, nantilah yang bagi ke aku semua, nak aku uruskan orang punya portfolio yang paling cikai 40 juta. 40 juta tu maksudnya betapa orang percayalah untuk melabur dengan mempercayai untuk buka portfolio pelaburan dengan Bernie, ya. Jadi okey, berapa Bernie? Kalau yang tu 40, kau letaklah 50, aku ambil. Jadi bila orang tu setuju untuk melabur, maksudnya mempercayai dia untuk letakkan duit itu kepada Madoff, dan Madoff akan laburkan dalam pasaran saham. So Madoff ni dia buat skim Ponzi tuan-tuan. Dia bukannya buat duit tu dalam pasaran saham, dia rotate dan tak tahulah duit yang banyak tu dia buat apa. Kemudian bila orang tadi tu tanya, contoh dah letak 50 juta, dia akan tanya lah, Madoff, I tak terima pun I punya portfolio punya record kan. Biasalah rekod lah kan, penyata lah bahasa mudahnya. Lepas tu dia akan cakap macam ni je bahasa mudah dia. Oh tak apalah, kau 50 juta, kalau dah tak confident dengan aku, tak apalah. Kalau kau rasa aku tak nak melabur dengan aku, tak ada hal, ramai lagi tunggu aku. Lepas tu jadi bila dia cara, sebab dia ni terkenal dan memang dah orang kata memang kalau dia melabur tu memang confirm untung. Jadi bila Madoff cakap macam tu, macam alamak, Madoff nak gantikan aku lah, nak aku ambil duit, maksudnya kau nak ambil duit, kau ambil lah, yang datang ke aku dah ada 100 juta dah offer dah, atau aku laburkan. Kau tak nak, tak apalah. Kalau 1 juta tu boleh dapat dalam mungkin 500 juta. Dia play macam tu lah. Okay Madoff, okay relax, okay chill bro, chill lah, biasa macam tu kan. Okay tak apa. Dan bila Madoff dapat panggilan seperti itu, maka dia akan buat satu penyata yang palsu. Dia buat lah penyata, dia akan hantar orang dapat, wah betul lah, oh you punya portfolio, terima kasih lah Madoff, you memang God lah kan. Tapi lama-kelamaan bila pattern behavior itu tuan-tuan, bila bermasa itu kegawatan berlaku di Amerika Syarikat. Jadi Madoff ni masih lagi orang bercerita, dia masih lagi orang yang melabur dengan dia untung. So syarikat pelaburan yang lain rasa macam pelik.
macam mana dia boleh untung? Jadi lama kelamaan itu menimbulkan red flag dan ada orang buat pelaporan kepada pihak berkuasa, dan masa ada pelaporan yang pertamanya, antara yang pelaporan terawal lah, ada buat report, regulator di sana dia macam gila lah, kau nak tombah agak-agak lah, nak tombah Madoff ni kan, macam tu lah. So apa yang dibuat oleh regulator, mereka tu telefon lah Madoff, ada orang buat report lah kat kau, betul kau buat benda ni? Gila lah kan, contohlah, takkan aku buat, takkan kau rasa aku buat, macam tu lah ibarat dia, itulah aku agak ni orang dengki kat kau ni kan, okay, settle. Lama kelamaan mungkin ada desakan dan sebagainya, banyaklah orang keluar membuat keluar dalam berbicara dan sebagainya, keluar di surat khabar dan sebagainya. Kemudian pihak berkuasa pun decide buat siasatan yang lebih proper, dan kemudian Madoff telah ditangkap, yang mana mendapati ada 65 USD bilion di dalam akaunnya. So dia mengakulah dia buat skim Ponzi secara besar-besaran, dan kemudian telah dijatuhkan hukuman pemenjaraan dan diarahkan bayar baliklah duit-duit kepada pelabur. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Madoff pun telah meninggal dunia, dan yalah, masa dia meninggal dunia tu anak-anak dia pun dah tak ada dah pada ketika itu, ya. Jadi Madoff pun again is a very interesting story untuk tuan-tuan follow lah. Boleh baca, dia memang sangat menarik. Memang tuan-tuan akan rasa power lah, Madoff memang power lah. Maksudnya kita nak tunjukkan pada pelajar lah kan, ini as a kind macam, inilah orang-orang yang you akan berhadapan bila you sudah tamat belajar, ya. Okey, kes keempat. Kes keempat ini adalah berkaitan dengan seorang individu yang bernama Aman Shah. Aman Shah ni apa yang dibuat adalah dia seorang anak muda yang bekerja sebagai eksekutif di Hock Hua Bank, bergaji 1,800 sebulan. Namun Aman Shah ni dia ada versi cerita lah. Ini untuk tuan-tuan nanti buat bacaan sendiri. Jadi Aman Shah ni ada orang menyatakan dia mencuri 1 sen setiap hari daripada akaun pelanggan bank. Ya, ini orang kata diceritakan sedemikian. Nah, ni saya tak tahulah sama ada ini adalah mitos ataupun fakta, dikatakan sedemikian. Tetapi kalau ada versi Aman Shah kata, kalau saya curi 1 sen, mana mungkin saya boleh beli benda-benda yang kat bawah ni lah, ada 6 supercar dan sebagainya. Jadi, tetapi kalau tuan-tuan buat bacaan tambahan lagi, sebenarnya Aman Shah ni masa dia bekerja di Hock Hua Bank, dia telah memindahkan beberapa jumlah wang ke dalam sebuah akaun proxy. Yang tu ada bercatat, itu ada pelaporan kes dicatatkan dalam jurnal perundangan negara. Maksudnya kalau tuan-tuan bacaan, kes Aman Shah ada keluar dalam keratan-keratan surat khabar, yang mana Aman Shah kemudiannya telah didapati bersalah. Tapi macam mana Aman Shah ni boleh orang kata bahasa mudah kantoi, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab ialah orang kan, manusia, bila dia dah ada banyak kereta mewah ni, zaman ni kita tak ada Malaysia hari ni dia ada sekapur sirih. Jadi dia keluar sekapur sirih, dia tunjukkan kereta-kereta mewah dia. Kebetulan bekas pengurus dia tengok, Aman Shah baru je resign, banyaknya kereta dia, kereta mahal pula tu, dan telah buat pelaporan, dan kemudian hasil siasatan mendapati Aman Shah telah melakukan perbuatan misappropriations of property, penyalahgunaan harta, dan kemudiannya telah didapati bersalah, dan kemudiannya telah dipenjarakan. So macam mana Aman Shah boleh buat? Aman Shah ni dia macam seorang yang sangat berbakat, dan dia tahu macam mana nak hack sistem bank negara pada ketika itu. Itulah dia cuma Aman Shah ni saya suka macam dia tak cakap apa yang dia buat ni betul, tetapi dia seolah-olah macam nak cakap, kalaulah saya boleh hack sistem bank itu, bayangkanlah kalau orang bank ada akses pada sistem itu, katakanlah dia ambil duit daripada kita sikit-sikit satu hari. Dia buat macam itulah. Saya rasa betul juga, kalaulah bank ambil duit kita satu hari, kalau saya tak tuduh, kalaulah amalan itu berlaku, even though kalau dia ambil RM1 sekalipun tuan-tuan, melainkan kalau kita tengok dalam akaun bank, hari ni majoriti dapat gaji kan, melainkan semalam akaun kita tinggal RM1 kan, katalah tinggal RM1.03 contoh, RM1.33. Pagi ni kita tengok jadi 33 sen. Kenapa tinggal 33 sen? Semalam ada RM1.33. Ialah sementara nak tengok kan, sebab nak tengok gaji masuk tak masuk. Tak masuk gaji, tapi semalam tidur tengok dekat bank tu 1.33 contoh. Kenapa pagi ni jadi 0.33?
pergi mana? Ibaratnya begitulah. Kalau balance kita tinggal macam tu, mungkin kita akan perasan. Tetapi kalau balance depan kita tu tuan-tuan, ada lebih kurang kata RM4,000, RM4,501 atau RM4,544, kita takkan perasan. Maksudnya kita memang dah biasa tengok yang depan sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kes Ahmad Shah begitulah, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kemudian kes Pak Mantelo, ini pun legend kita. Ini orang kata our own Bernie lah, our own Bernie Lawrence Madoff. Nama dia adalah, tuan-tuan carilah nama dia, tapi nama glamour dia adalah Pak Mantelo. So berbeza karakter, berbeza latar belakang. Pak Mantelo adalah seorang bekas wartawan dan tak tahulah macam mana orang boleh percaya Pak Mantelo ini dikatakan menggunakan wang pelabur baru untuk bayar dividen. Dia sebenarnya dibuat Ponzi scheme, tetapi tak tahulah mengapa orang boleh percaya pada ketika itu. Dia ini kalau bagi duit dekat dia boleh menjanjikan pelaburan, pulangan yang tinggi. Di zaman tu tuan-tuan dan puan-puan, yelah, tuan-tuan jangan samakanlah. Jadi mungkin pelajar akan tanya, kenapa orang senang percaya? Jadi zaman ni bukan zaman macam sekarang, ada berbeza. Jadi bila daripada dengar cakap, daripada buah mulut orang ramai pada ketika itu, ramai yang kemudiannya memberikan, menyerahkan wang-wang simpanan mereka untuk dilaburkan dalam skim Pak Mantelo. Tapi sebab masa awal kan, of course dapat pulangan yang lumayan lah, yang banyak. Tapi dia nature dia adalah Ponzi scheme. So bila Ponzi scheme ini, bila skim tu sudah makin berkembang, maka yang bawah tu akan menghadapi kesukaran untuk mendapat bayaran. Dan kemudian lama kelamaan dia tak boleh nak sustain lah, dan skim tu akan collapse. Jadi dalam kes Pak Mantelo ni, again kita akan minta pelajar buat kajian kes. Yang kemudian kita, Pak Mantelo ni dia buat tu, dia kena tahan, dia kena tangkap dengan pilihan negara, dia diaturkan hukuman, tetapi wang itu tidak dapat disita kerana tidak ada peruntukan yang membolehkannya dilakukan. Kemudian kerajaan buat pindaan, tetapi orang masih tidak serik, melabur lagi dalam skim Pak Mantelo, dan akhirnya bila terlalu besar skim tersebut, wang dah tak stabil, pelabur pun nak tuntut balik duit tersebut, dan ada yang anak Mantelo kena kidnap. Sebab apa? Dia kidnap anak Mantelo, nak anak you bebas, bagi balik duit saya. Ibaratnya begitulah. So kali ini Mantelo sekali telah ditangkap dan kemudiannya dibicarakan, mahkamah mendapati bersalah dan duit pelaburan ini telah dirujuk hakkan, disita. Baiklah, sekarang kita pergi dengan orang kata jenayah terkini, jenayah Kuala Putih dan perdagangan yang paling selalu kita baca di surat khabar. Itu dikenali sebagai Macau Scam. So Macau Scam ni tuan-tuan dan puan-puan banyak berlaku, maksudnya berlaku di kalangan warga emas, golongan pencen, orang yang kaya berharta dan golongan yang mudah cemas. Dan saya rasa pun tuan-tuan dan puan-puan pun dah biasa di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri pun. Tapi cuma sekarang kurang sikit lah dapat panggilan telefon. Cuma hari tu saya ada dapat satu notification, tak tahulah, saya masih sampai hari ini saya masih terfikir macam mana ada orang boleh menggunakan, saya tak tahu, ada pembelian apps lah di dalam internet, menggunakan akaun telekomunikasi. Bila saya check, dia pun tak boleh nak detect. Katanya Apple pun kata nampak macam tak ada. So tak apalah, mungkin saya tengok pun jumlah itu pun tidak dimasukkan dalam akaun saya. Okeylah, selamat. Tapi mungkin kalau saya klik orang yang hantar tersebut, mungkin itu akan membawa pautan itu kepada orang ataupun link yang mana saya mungkin berhadapan dengan menjadi mangsa scam. Jadi untuk kes ataupun contoh Macau Scam ni, mengapa dinamakan Macau Scam? Sebab ada yang beritahu ianya berlaku di sana dululah, di Macau. Dan modus operandi dia, saya ingat lagi dulu ni memenangi cabutan bertuah, tipu colik dan minta wang tebusan, menyamar sebagai orang yang pegawai penyiasat, tak kira lah polis, mahkamah, agensi kerajaan dan sebagainya. Jadi memberitahu bahawa orang itu terlibat dalam salah laku lah, pengubahan wang haram, illegal deposit, banyaklah
banyaklah yang mana ada pernah cakap kena blacklist. Jadi benda-benda ni lah biasanya akan ditujukan kepada individu-individu yang dibuat secara rambang. Macam scammer ni dia call dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pernah buat gerabah, maka tuan-tuan maksudnya tuan-tuan akan jatuh pada perangkap dia. Kalau tak buat, relax saja. Cik, kami daripada ni maklumkan dia ni tunggakan LHDN sekian. Kalau tak ada tunggakan, relax saja tuan-tuan rupan, tak payah nak risau. Tapi kalau ada tunggakan tu yang kadang risau, lemak, aku tak pernah declare income tax contohnya. Itu memang kita akan senang diperdayakan oleh scammer ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa modus operandi scammer ni saya pun tidak akan pergi terlalu detail lah. Tuan-tuan pun boleh ceritakan mengikut pengalaman tuan-tuan dan perempuan. Cabutan bertuah, spoofing pegawai polis agensi kerajaan, macam-macam lah, spoofing pegawai bank negara ataupun bank komersial. Banyak lah, banyak tipu dan minta wang tebusan, penipuan cinta. Ini pun satu hal juga saya tekan tadi lah. Kat belakang tu orang ni tak kenal siapa yang berkenalan dengan kita. Ini kita kena pesanlah kepada anak-anak kita, terutamanya lelaki ataupun samalah lelaki perempuan, sama je saja tuan-tuan dan perempuan. Tetapi kalau anak perempuan ni kita kena advise, jangan mudah terpedaya. Jangan mudah terpedaya. Sebab apa? Sedangkan yang depan mata pun kena tipu, apatah lagi yang tak dikenali, yang tak pernah jumpa. Tapi itulah, cinta ni buta, dan bila dah suka tu memanglah macam-macam lah dia akan buat. Lazimnya modus operandi yang biasa, dah kenal lama dan sebagainya, mungkin dia kata I beli hadiah lah untuk you punya birthday. Hadiah ni beli jauh tau contohnya. Lepas tu alamak, tempat mesej lah daripada custom KLIA, hadiah tu sangkut lah yang contoh macam tu. Jadi kenapa ni? Itulah I yang beli, jadi I yang kena tuntut. Boleh tak you transfer ke I dalam 1,000 untuk 1,000? Yelah hadiah ni mahal. Percaya punya pasal, lepas transfer 1,000 dah tak dapat dikesan sampai bila-bila tuan-tuan dan perempuan. Dan ada juga yang menggunakan kaedah penipuan cinta untuk melibatkan anak-anak kita dalam apa yang dinamakan sebagai kedai akaun. Kedai akaun ni ibaratnya dia menggunakan akaun seseorang, dan di akaun itu akan digunakan untuk pelbagai aktiviti yang tidak sah di sisi undang-undang, antaranya pengubahan wang haram. Jadi perkara-perkara inilah kita perlu beritahu pada pelajar supaya mereka tidak mudah terpedaya dan berhati-hati. Penipuan bungkusan ni pun ada, ini pun banyak berlaku. Penipuan e-banking, yang ni pun kita akan beritahu pada pelajar supaya berhati-hati, jangan melayari internet bank melalui laman sesawang yang mencurigakan, ataupun juga bila kita dapat link mesej dan sebagainya, berhati-hati, ataupun tidak melakukan perbankan internet melalui saluran ataupun network ataupun talian yang menggunakan wifi. Better guna telefon bimbit kita ataupun talian yang menggunakan sambungan LAN, local area network only, ataupun menggunakan sambungan kabel. Phishing, penipuan kad kredit, account takeover, identity theft, ini semua tuan-tuan boleh ceritalah, tak ada masalah. Dan kemudian ni kita akan kongsikan kepada pelajar lah mengenali profile fraudster. Ni profile fraudster ni lazimnya dikaitkan dengan lelaki lah, 79% lelaki, umur kategorinya adalah 36 hingga 55 tahun, 26 hingga 35 14%, lebih 55 tahun dan 8%. Majority fraud adalah perbuatan orang dalam bersekongkol. Macam tadilah Enron kan, Nick Leeson tu orang dalam. Bekas pekerja ada, tetapi biasanya dilakukan lebih daripada seorang. Macam Enron lebih daripada seorang. Dan dilakukan oleh individu yang berjawatan dan dihormati. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, siapa yang biasa buat? Bos-bos, pengarah eksekutif, bukan eksekutif, pengurus dan kaki tangan, orang yang dihormati. Again, back pada cerita tadi, Nick Leeson. Nick Leeson tu dia head dekat Barings Bank tu, dia head untuk bahagian tu lah. Untuk traders tu dia ketua, dia dihormati. Macam tadi Bernie Lawrence Madoff dihormati, respected. Punca berlaku kelemahan kawalan dalaman. Again, macam Barings Bank percaya sangat dekat Nick Leeson. Mengapa wang itu mudah saja dipindahkan ke Nick Leeson tanpa ada due diligence? Maksudnya kena tengoklah betul-betul ambil pot. Kenapa benda tu
kenapa lesen ni contohnya lah kalau kata dah minta sejumlah dana untuk buat pelaburan, sepatutnya kekalkan dan monitor portfolio pelaburan itu saja. Kalau kata keuntungan dia dah melebihi apa yang telah disasarkan, maka mungkin boleh tambah. Maksudnya dia kata dia contohlah macam dalam lesson, kalau tuan-tuan dapat tengok movie Rough Rider tu, tuan-tuan jangan mainkan lah dalam kelas. Kalau yang tak ada censored tu, dia adalah adegan-adegan lah yang tidak bertapis. Jangan mainkan dalam kelas. Kalau nak cari, mungkin tuan-tuan kena tapis dahulu. Tetapi cerita dia memang bagus sebab dia memang menceritakan profil atau biografi Nick Leeson itu sendiri. Jadi kelemahan dalaman is the major factor lah tuan-tuan. Macam Enron, kalau tuan-tuan tengok apa yang berlaku di dalam negara kita baru-baru, taklah baru sangat kan, satu kes yang hampir serupa, macam melibatkan sebuah syarikat lah, yang mana sebuah syarikat itu telah dilibatkan, yang mana akhirnya telah didakwa terlebih dahulu lah atas pelaporan kewangan yang tidak betul. Telah didakwa, dia punya ahli-ahli dia, pengarah dia, kemudian akhirnya kes itu telah diselesaikan melalui kaedah bayaran compound. Jadi dalam kes itu melibatkan sebuah syarikat yang terkenal, banyak orang letak duit untuk invest dalam syarikat itu sebab dia memang the darling of the among stock companies, dan yang di consider among darlings. Darling ni orang kata syarikat-syarikat yang lazimnya orang akan belilah untuk buat pelaburan. Tapi siapa sangka tapi syarikat itu sebenarnya melakukan perbuatan tersebut. Tuan-tuan boleh carilah syarikat tu, sangat terkenal. Cari last year or 2 years back lah. 2 years back. This is our own macam Enron punya lah, our own Enron, tapi dia tak bankrupt lagi lah. Dia cuma jatuh dalam kategori PN17, PN17 lah, syarikat yang di bawah supervision Bursa Malaysia. So fraud yang paling kerap berlaku adalah penyelewengan aset, penipuan dalam perolehan, ni biasalah, dan penipuan dalam laporan kewangan. Teknologi menjadi pembantu untuk fraud dilakukan. Macam tadilah kes Aman Shah, dia pandai hack sistem, so daripada sistem itulah dia hack dan dia dapat lakukan pemindahan wang kepada akaun proxy. So lazimnya bagaimanakah pengesanan fraud ini dapat dilakukan? Sudah pastilah melalui pemberi maklumat dan laporan pengadu. Orang buat report melalui kadang-kadang semakan, ataupun keduanya pemeriksaan audit. Buat audit, jumpa dapatan-dapatan yang pelik. Secara tidak sengaja ada juga, tetapi tidak banyak. Mengapa fraud dilakukan? Pertamanya dikatakan keuntungan peribadi dan tamak, tuan-tuan. Kedua, kerana mempunyai kemampuan. Ketiga, budaya organisasi. Seterusnya, untuk mencapai sasaran, sembunyi kerugian untuk terima bonus. Ini berlaku. Macam Nick Leeson tu, dia nak terima bonus dia, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok Rough Trader, sebenarnya dia tak sakar duit tu. Dia melabur sampai dia dah putus. Macam dia stres sebenarnya kan. Bila dia melabur, rugi. Tetapi dia nak cover kerugian tersebut, dia minta dana daripada Barings Bank di England. So how's your investment? Okay, adalah slight loss, tapi it's still manageable. Dia buat macam tu. Tapi rugi. Dan kemudian ada untung. Bila untung tu dia macam tak serik. Aku dapat cover balik lah kerugian tersebut. Jadi dia invest lagi. Kali ni nasib dia tak baik, dan akhirnya bila dia melabur dalam pasaran Nikkei jatuh dengan teruk sebab berlaku gempa bumi di Kobe pada ketika itu. Dan bila dia menyembunyikan kerugian itu melalui akaun, tak silap saya, akaun 888 pada ketika itu, dan pada akhirnya Barings Bank memang terbaring terus dah, tuan-tuan dan puan-puan. Sembunyi kerugian untuk cuba, sebab matlamat dia buat tu sebab dia nak tunggu dapat bonus yang dijanjikan oleh pihak pengurusan Barings Bank. Itu sebab motif dan motivation dia ke arah situ. So bila tengok alamat tak ada chance dapat bonus, dia pun cabut lari lah. Bila cabut lari tu lah orang yang wanted kan. Bila wanted list, sampai dekat Frankfurt dia nak lari, dia kena tangkap di lapangan terbang. Untuk sampai sasaran, sembunyi kerugian untuk lindungi organisasi, macam ni tuan-tuan, macam kes tadi saya cakap tadi, melibatkan sebuah syarikat dalam negara kita, dan melalui motif untuk elakkan tindakan perundangan, untuk publicity, untuk mendapat penawarafan yang lebih baik.
So rasuah adalah salah satu daripada salah contoh jenayah Kuala Putih, iaitu white collar crime, dan kesan rasuah sebenarnya adalah lebih serius ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya bila kita tengok tajuk white collar crime ini, sebenarnya SPRM juga terkait dalam penyiasatan kes-kes tertentu. Macam ada soalan sebelum ini, adakah SPRM akan menyiasat kes-kes jenayah Kuala Putih selain daripada kes rasuah? Kita akan siasat sekiranya contohlah tuan-tuan, kita terima laporan berlakunya kes tuntutan palsu. Tuntutan palsu ni adalah kes di mana seorang ejen mengemukakan apa-apa saja butiran yang palsu, butiran-butiran yang mengelirukan prinsipal dia. Senang cerita, bila dia hantar pada bos dia percaya kandungan itu adalah kandungan yang betul. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, intipati ataupun kehendak Seksyen 18 itu kadang-kadang tidak dapat dipenuhi, maka kita akan lihat kepada dapatan fakta dan keterangan yang diperolehi semasa siasatan, ada tak dapatan itu menjurus kepada kesalahan-kesalahan lain yang mana SPRM juga mempunyai bidang kuasa untuk menyiasat. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan, bagi kesalahan pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen ialah salah satu kesalahan yang termaktub di bawah kanun kesesaan. Jadi dalam keadaan itu, SPRM akan siasat. Maksudnya berdasarkan siasatan awal, dalam Seksyen 18 tuntutan palsu kita tak dapat memenuhi kriteria dia, tapi bila kita tengok dia memenuhi kriteria kesalahan pemalsuan dokumen, jadi kita terus meneruskan siasatan di bawah peruntukan kanun kesesaan. Jadi itu mungkin sudah akan tanya, kalau macam tu macam mana? Adakah kita akan serahkan kepada pihak polis untuk meneruskan siasatan tersebut? Dulu ya tuan-tuan dan puan-puan, sebab bidang kuasa itu tidak diberikan kepada SPRM. Cuma sekiranya ada orang datang kepada kita terus membuat laporan berkenaan tentang jenayah pecah amanah. Bila pecah amanah, lazimnya kita akan minta orang yang buat aduan tersebut pergi kepada pihak Polis Diraja Malaysia untuk membuat aduan rasmi, buat report rasmi di Polis Diraja Malaysia. Sebab polis ada jabatan siasatan jenayah komersial. Ya. Jadi itu perlu difahamkanlah kepada para pelajar kita. Dan satu lagi, bila kadang-kadang jenayah Kuala Putih ni, kes rasuah contohnya lah, ada orang ini, saya nak ceritalah, kita ada masa sini, saya nak sampaikan beberapa kisah-kisah lah. Satu kes ni yang mana saya bawa kes ini melibatkan seorang lelaki yang dituduh atas kesalahan menipu lah. Menipu ni bahasa orang putih kata cheating. So apa yang dilakukan oleh lelaki ini adalah, lelaki ini dia tak tahulah macam mana dia boleh dapat maklumat berkenaan dengan individu-individu yang disiasat oleh SPRM. So jadi dia akan menelefon individu-individu itu dan dia akan cakap, saya ini adalah timbalan pendakwa raya SPRM. So kes you saya dah baca dan ada bukti. So bila ada bukti, dalam tempoh yang terdekat kes you ini akan didakwa di mahkamah. Jadi dia bila dia cakap macam tu, orang yang dihubungi tu dia dicuak lah. So macam mana tuan? Kalau you nak bincang dengan saya boleh, tetapi yalah, saya ni tolong bincang saja, tetapi kalau tak nak kena tuduh, saya kena bincang dan bawa duit kepada hakim yang akan turun tu. So saya kenal dia, kalau you dah bayar dengan saya, so saya akan settle dengan dia. So adalah satu hamba Allah ni yang bekerja sebagai kaki tangan kerajaan. Dia ada kes, maksudnya dia ada siasatan dengan SPRM. So yang telefon ni, yang lelaki tadi ni, dia telefon dia, okey macam mana cik, ni sekian, okey kita boleh tutup kes, jangan risau. Dan kebetulan kaki tangan awam ni lah, maksudnya dia adalah polis mahkamah yang menjaga lokap pada ketika itu. Dia ada kes ketika itu, terima rasuah daripada seseorang supaya dia boleh melawat individu yang saudara dia di dalam lokap polis masa di mahkamah. Jadi bila dia tengok yang minta settle itu adalah timbalan pendakwa raya yang dia kenal, dia tahu
DPP ni selalu pergi dekat mahkamah di Kuala Lumpur pada ketika itu. So without hesitate dia pun ikut, dia bagi duit, dia masukkan duit dalam bank, dan kemudian dia macam relax lah. Dia relax lah macam kes aku dah settle kot, tak ada pun SPRM call. Satu hari dia jumpa timbalan pendakwa raya tersebut di mahkamah Kuala Lumpur. So datang, pergi jumpa timbalan pendakwa raya tadi. Dia cakap, tuan, kes saya macam mana? Kes you kes apa? Ada ke kes you? Ada tuan, tuan ada telefon saya, kata kes saya tu nak kena tuduh, saya dah bayar dah kat tuan. Oh ya ke? Saya tak pernah pun call you. Macam tu lah ibarat dia. Dia macam plot twist. Habis siapa yang call saya tuan? Saya tak tahu. Tak apalah, kita kena buat report lah sebab ada orang dah gunakan nama saya ni. Jadi nak jadikan cerita, kita collect evidence dan sebagainya. Memang kita dapat tahu yang call tu bukan timbalan pendakwa raya SPRM, tetapi yang call itu adalah orang tadi lah, orang tadi tu. So at the end of the day, evidence pun kita dapat, dan kemudian kita telah tuduhlah individu tersebut atas menyamar atau menipu sebagai seorang timbalan pendakwa raya, kononnya untuk menutup kes ataupun polis bantuan, polis mahkamah tadi. Dan kemudian pembicaraan dia tidak diwakili peguam tuan-tuan. Dia ditawarkan jaminan mahkamah sebanyak RM25,000, dia tak boleh bayar pada ketika itu. So apa yang berlaku, kes tu dia tak ada peguam, so mudahlah sikit, tak ada cross examination dan sebagainya. Tetapi di hujung-hujung perbicaraan tuan-tuan dan puan-puan, tak tahulah bapa dia telah menjamin beliau dan membayar duit jaminan tersebut. Dan bila saya pergi untuk tarikh perbicaraan, jurubahasa mahkamah lah kata, oh dia tu dah tak ada dekat penjara tuan, sebab bapa dia dah bayar duit jamin. Kita tunggu. Lepas tu pada ketika itu jurubahasa tu kata dia dapat panggilan telefon yang menyatakan bahawasanya seorang inspektor polis telah telefon yang menyatakan tertuduh lelaki yang buat kes ni telah pun ditangkap di Pulau Pinang. Kata siapa yang call? Entahlah tuan, tadi ada seorang nama dia inspektor lah, saya tak ingat nama inspektor apa. Dia beritahu dia yang orang kita ni, dia yang tertuduh kita ni dah kena tangkap di Pulau Pinang. Saya kata boleh tak puan cek dekat directory rekod panggilan telefon sekarang kita boleh detect kan. Call balik, bila call balik tu buat loudspeaker, saya kata itu bukan inspektor, tu kita punya tertuduh lah. Dia kata dia menyamar jadi inspektor pula, connect inspektor tu tangkap. Jadi kata dah sudah ni payah ni. Sebab masa kita nak tuduh dia tuan-tuan puan, bukan senang nak cari dia. Dia ni memang licik lah, licik. Jadi kemudian dia tak dapat dikesan, agaklah lama lah, sebulan 2 bulan lebih kurang. Jadi kita nak lucut wang jaminan yang telah dibayar oleh bapa dia. Semasa proses jaminan, masa proses nak melucutkan wang jaminan mahkamah tadi, tiba-tiba masa proceeding tu, sebelum nak mula, kita tengah nak jalan lah tiba-tiba ada seorang peguam masuk, dan peguam itu memaklumkan dia diarahkan oleh seseorang untuk mewakili bapa tertuduh tadi. Jadi caught by surprise lah. Macam alamak, ada pun kat peguam. Saya pun tak apalah. Okey, lepas tu saya kata okeylah, saya pun tengok penjamin ini baru saja ada peguam mewakili dia, dan saya rasa saya perlu minta sedikit masa untuk berbincang dengan peguam yang baru dilantik untuk membolehkan prosedur ini berjalan dengan lebih baik. Jadi mahkamah benarkanlah tangguhan. Jadi saya pun jumpalah, saya pun approach peguam tadi, saya sembang-sembang dengan peguam tu. Siapa yang assign, macam mana you boleh tahu ada kes hari ni? Oh tuan, saya tak boleh tahu sebab it's a something that is adalah confidential kan, klien, demi identiti klien dan sebagainya. Saya kata tak apalah, itu saya tak nak kacau, cuma saya nak beritahu tentang kes ni tuan. So kes ni macam ni, saya explain kat dia bla 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 bla. So saya nak minta satu favor daripada tuan. So peguam tu tanya saya, tuan nak minta tolong macam mana? Saya nak kalau boleh tuan telefon balik orang yang arahkan tuan untuk wakil penjamin ini, tuan buat loudspeaker sebab saya nak dengar suara tu. Itu aja. Tapi tuan tak payah cakap benda-benda yang private dan confidential, cuma beritahulah saya dah sampai dan ayah you dah ada kat mahkamah. Nak macam tu, it's a well scripted lah, tak ada macam nak tahu benda-benda yang akan menyebabkan disadvantage terhadap peguam tadi. Sebenarnya nak tahu saja. Ya ke tuan? Tak apalah.
tuan call je, tak apa, beritahu dah sampai. Okey, saya minta dia call, saya dengar suara. Lepas tu, okey tuan, macam mana? Saya beritahu lah kat peguam tu kan, macam ni lah tuan, saya nak cakap macam mana apa ni tuan, apa sebenarnya ni? Hanya yang call tadi tu tuan, itulah tertuduh dalam kes ni tuan. Betul ke tuan? Iya, tu suara dia, saya cam sangat. Alamak, macam ni saya datang daripada Ipoh ni, siapa nak bayar saya punya duit minyak ni, rugi saya ni. Tu saya tak tahulah tuan, tapi tuan better discuss lah, sebab tuan di appoint. Lepas tu bila dia rasa macam dia call balik semua ni, dia rasa suspicious kan. Lepas tu saya tanya dia balik, lepas tu lah kan, dah stand down apa semua, dia perlu berbincang lah. So proceeding tu tangguh lah tuan-tuan dan puan. So cakap dengan dia macam ni lah tuan, siapa yang tuan diarahkan, tuan diberikan dia kalau peguam ni dia macam diarahkan lah oleh klien kan, siapa yang call tuan ni sebenarnya? Yang call saya ni tuan sebenarnya Hakim Mahkamah Tinggi sebenarnya. Saya rasa bukan lah. Bila saya tengok Hakim Mahkamah Tinggi tu sebenarnya nama tu selalu keluar dekat surat khabar, sebab modus operandi tertuduh ni dia akan menyamak orang, individu yang selalu akan keluar dalam surat khabar lah, SPRM kan, Timbalan Pendakwa Raya siapa, maksudnya itulah modus operandi dia. Lepas tu next proceeding dah tak datang dah peguam tadi. So di hujung-hujung tu masa kita nak lucuk hak duit jaminan tersebut, rezeki pakcik tu lah ada satu operasi polis tengah buat. Kebetulan pada ketika itu polis ni terserempak dengan tertuduh. So bila polis tu cakap, I kenal you lah. So tertuduh ni masa ketika itu dia lari tuan-tuan dan puan. So bila lari kena tangkap, dan rupanya polis cek dia adalah salah satu daripada wanted list. So pada ketika itu polis pun rujuk pada kita, dan tertuduh itu telah dibawa ke mahkamah dan tidak dibenarkan jaminan. So kes itu kemudiannya telah dibicarakan dan tertuduh telah dijatuhkan hukuman tuan-tuan dan puan. Cuma ialah hakim bagi hukuman sebat, tak silap saya 2 ke 3 lah. Pada saya rasa saya jumpalah, bukanlah kita jumpa hakim kita bahasa Jawa nabrak tu, bukan kita nabrak dia, tidaklah maksudnya kita masuk bincang, puan kenapa hukuman ni bagi sebat 2-3. So hakim cakap, saya kata hakim kan, ni dia susahkan hidup kita banyak ni puan. Taklah tuan, saya rasa kesian pula tengok dia tu dah lah rendang, kurus kan, muka nampak innocent, tak sampai hati saya nak bagi sampai 5 ke 6 sebatan kan. So kes tu tuan-tuan telah selesai dibicarakan pada tahun saya tak ingat 2008 ke 2009 lah, lebih kurang tempoh dia. So dia dihukum penjara selama 8 tahun pada ketika itu. Dan kalau tuan-tuan dan puan dapat panggilan daripada orang seperti ini, berhati-hatilah sebab dia memang pandai menyamar menjadi to impersonate something belongs, something orang kata yang daripada pegawai-pegawai penguatkuasa, polis, jabatan peguam negara, hakim dan sebagainya. Itu salah satu kisah yang saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Maksudnya tapi kes tu memang agak sukar. Dia sukar sebab kes jenayah ni tuan-tuan, kita kena certain identity. So bila kes yang melibatkan tertuduh tadi tu, yang boleh link identity dia adalah bila kita dapat detect dia pernah tinggal dengan seseorang pada ketika itu. Maksudnya dia tinggal dengan housemate dia, dan housemate dia memang boleh cam lah kalau dicamkan semula. Jadi kat situlah kita boleh link identiti individu berkenaan. Tapi itulah, memang kes tu memang menarik lah, sebab bila kita tanya housemate tu, apa hubungan you dengan tertuduh, lelaki tu lah, dia ni housemate saya. So bila kita dig, kita korek-korek, rupanya dia ibarat macam pasangan kekasih lah. Housemate tu tuan-tuan dia bukan perempuan, lelaki. So dia lelaki dengan lelaki sebenarnya. Tapi memanglah kes tu memang bagi saya satu yang memang betul menarik lah. Dah lah macam tu kan, lepas tu tengok macam mana dia boleh ada affair dengan tertuduh tu. Sebab tengok tertuduh tu macam ni pun boleh jadi, ibaratnya macam tu lah. Itu sajalah aktiviti. Inilah salah satu aktiviti yang cadangkan Bank Fraud Father and Son Scheme. Jadi YouTube ni adalah link dia, boleh tengok video ni dalam tempoh 7 minit lebih dan boleh bincangkan bersama pelajar di dalam kelas. Okey, saya rasa itu sahaja
daripada saya. Di sini ada soalan, seram kes ni, seram seram doktor, seram prof memang seram. Itu belum lagi cerita yang menyamar jadi pengarah penguatkuasaan kan, makan dekat kedai makan, dia masuk dengan anak dia. Kes ni pernah keluar di surat khabar tajuk dia My Son Was Handcuffed by MACC, pernah keluar. Dia modus operandi dia macam ni tuan-tuan, dia pergi makan dengan anak dia macam sekolah rendah dalam darjah 4 ke darjah 5, dia makan dengan anak dia, makanan tu dah nak habis dah kemudian dia akan panggil, apa pasal you hidang najis untuk anak-anak I makan ni, dan nak habis tu tuan-tuan ini semua sampah ni kotor lah apa semua, you tahu tak siapa saya? Macam tu. So ini Datuk sekian-sekian pengarah penguatkuasa DBKL macam tu. Sorry kan. Ni apa pasal ni? Ini kalau you punya kedai ni I boleh sita tutup punya kedai. Macam tu lah. Itu modus operandi dia. Dahsyat. Itu memang lain macam. Dia tu rare lah bagi saya, dia tu rare. Sebab masa kena tangkap dan semuanya kita bawa anak dia tapi anak dia sebenarnya kita tak buat apa-apa pun kita tangkap bapak dia, so anak dia kita duduklah, okey you duduk sini diam-diam, jangan pergi mana-mana, sebegitulah ibaratnya. Kemudian dia dah habis, kita dah selesaikan jaminan dan sebagainya, kemudian dia buat press conference, dia panggil suatu surat khabar ni, dia beritahu my son was handcuffed by MACC. So agak panas ketika itu, tapi bukan rezeki lah, alhamdulillah kita sudah buat intervention yang mana di pejabat SPM sudah pun mempunyai CCTV. So bila kita tengok CCTV, anak dia tak kena handcuff langsung. Yang lebih menarik lagi, anak dia siap buka tudung saji lah. Kita biar dulu, tapi budak-budak kan, kita tak boleh macam nak terlalu menahan. Kalau kita macam you jangan pergi mana, dia dah seolah-olah macam ada unsur of arrest. So kita boleh minta, dek duduk sini kejap dek jadi kita kena buat kerja. Macam tu lah ibadatnya. Tapi biasalah budak-budak kan, dia tak boleh nak duduk diam, so dia pusing-pusing. Adalah kita punya meja pantry tu adalah tudung saji, dia pun buka. Ada gambar CCTV tu, siap buka tudung saji, tengok kuih-kuih kita nak makan kan. Dia wartawan tengok, dia macam rasa bersalah, alamak dah kena scam ni, wartawan pun kena scam juga. Tapi itulah kami rasa terkilan sebab wartawan tu tak buat satu pernyataan rasmi lah, mohon maaf, di atas ketidaktepatan pelaporan berkenaan. Jadi kes tu saya diberikan amanah dan tanggungjawab untuk bawa kes tersebut. Dia punya drama dia tuan-tuan memang drama sangat. Drama masa dia kena tuduh, start perbicaraan tu dia confident dia boleh menang dia boleh menang, dia macam confident. Jadi apa yang berlaku adalah bila kita panggil tertuduh, kita panggil saksi utama kes tu dan kita mainkan pita rakaman perbualan yang kita rakam. Wah, bila kita main rakaman tu dia jerit. So bila jerit, imagine bila you jerit, jadi soalan tu boleh jadi bila suara rakaman itu didengar dan hakim akan dengar, memang samalah suara tu kan. Jadi itulah bagi saya kebodohan di pihak dia, dan kemudian dia dah tak nak datang perbicaraan, dia akan bagi MC, dan sampai ke satu tahap dia tak boleh datang. Dia beritahu pada peguam dia adalah sakit macam-macam lah. So hakim tak puas hati, so hakim minta kita cek MC berkenaan. So apa yang dilakukan oleh tertuduh adalah dia pergi telefon pejabat ketua hakim negara, dia buat report kata hakim kes mempertikaikan MC dia. So hakim ni macam kes tak jalan kan. Kemudian dia kata esok tu baru saya tahu hakim ni kena prepare pelaporan dan sebagainya, kronologi dan sebagainya. Dah satu pasal. Kemudian hakim pun cakap, okey tak apa, kita nak juga you hadir sebab you kena produce. Kalau mahkamah ni tuan-tuan, kalau untuk makluman tuan-tuan perempuan, kalau tuan dapat subpoena daripada mahkamah, subpoena ni tuan-tuan kena hadir ke mahkamah. Kalau tuan-tuan sekadar produce MC, MC tu tak boleh pakai. Dia kena ada satu lagi, saya ada 1,000 orang, saya dah lupa dah borang apa. Kalau jumpa doktor, kita contohlah esok kita ada tadi perbicaraan kan, kita disubpoena oleh mahkamah untuk hadir, kita tuan doktor, ada tak borang sekian-sekian yang memaklumkan mengecualikan kita daripada hadir untuk perbicaraan kes tersebut. Kita kena beritahu. Kalau bagi MC tu tak laku tuan-tuan dan puan, tak laku. Dia mahkamah masih boleh compel kita, dan kalau kita tak hadir boleh dikeluarkan waran tangkap sebenarnya. Jadi bila kemudiannya bila tertuduh ni dia dah goyang dah kan, alamak, so dia datang ke mahkamah,
dengan dia punya drama lah, dengan tangan dia beranduh, dengan tongkat, dengan tunjukkan perut dia berkononnya baru lepas operation appendix kan. Macam-macam lah drama dia. Jadi bila kita tengok orang macam ni, tuan-tuan dan perempuan, di delaying tactics lah kan. So kita tengok macam ni tak boleh jadi mamat ni kan. So apa yang kita buat adalah lepas dia datang tu again dia bagi lagi MC. So hakim ni kata macam mana kita nak settlekan benda ni. So saya cadangkan pada mahkamah macam ni lah, kita hantar subpoena, kita minta doktor tu datang. So tertuduh tu dia kena dapat satu doktor yang tertuduh tu dia kena dapat borang tu. Bila dapat borang tu mahkamah tak boleh bagilah. Doktor tak boleh nak bagilah. Dia kena datang ke mahkamah. So bila kita panggil doktor yang bagi MC dekat dia tu, kita tanya doktor tu, doktor boleh ceritakan sekian-sekian. Macam itulah. So doktor ceritalah sebenarnya yang datang kat saya ni dia tak sakit. Kan dia tak sakit pun, dia diam kan, tapi saya terpaksa bagi MC kat dia sebab dia buat kacau bilau dekat klinik tu, kat HKL kan. Dia kacau, saya pun tak boleh nak macam saya kata saya bagi je lah MC kat dia supaya dia tak kacau dan dia tidak delay untuk pesakit-pesakit lain mendapat rawatan. Maksudnya terzahir lah kat situ kan. Dia macam dah nervous dah. So saya dah panggil doktor tu. So kalau keadaan seperti ini, adakah MC akan dikeluarkan? Tidak. Macam tu lah. Kemudian bila kita dah atur taktik lah masa tu. Okey, terima kasih. So pengguam ada apa soalan? Pengguam pun tak ada soalan. Pengguam tu fed up juga dengan klien dia. So lepas tu lepas tu saya pun cakap pada Yang Arif, pada hakim, untuk malam hakim, untuk kes ini kita ada satu lagi pertuduhan tambahan terhadap tertuduh. Lepas tu dia dapat tahu tu apa semua, dia memang ni lah, dia memang kata apa, dia memang bukan trauma, dia macam dah menangis lah kan, ada lagi pertuduhan dan sebagainya. Kemudian kita offer juga kan, kalau kata you sudi mengaku bersalah, dia lah dia punya aturan dia kat situ. Dia macam tu lah, sebab hakim kata ini kes ni memang dia kena rujuk pada mental ni. Jadi akhirnya kes itu dia mengaku salah tuan-tuan dan perempuan, dan kemudian kita suruhlah dia buat referral untuk dia punya masalah mental juga. Jadi dia bukan mental lah tuan-tuan, bila dia suka cari peluang supaya dia akan provoke kita supaya kita buat satu tindakan di luar kawalan yang mana dia boleh exploit perkara tersebut. Sebab bila datang mahkamah kan, saya duduk kat masa sampai dia akan sampai good morning sir kan, lepas tu dia datang kat saya, bukan dia salam tangan saya, dia akan pegang kepala saya, dia akan pusing-pusing kepala saya. Ibarat tu dia punya intimidation dia. Macam tu. Kalau kita tak sabar kan, komen kepala aku siap pun kita belasah dia kan. Jadi ibaratnya kita kena macam apalah, kita tak apa, ni hari kau kan, macam tu lah. Maksudnya kita kena tahan dia punya provocation begitu. Jadi ada soalan, tadi kita selit-selit sikit lah iklan tuan-tuan dan perempuan. Ada soalan di sini kita nak tengok, bagaimana dengan pembelian barangan berkualiti rendah tetapi dijual melalui harga terhadap yang mahal dan tidak masuk akal, kemudian syarikat mengada-adakah ini skim ponzi? Yang ni saya pun tak boleh nak tahu, bukan nak tahu, tapi tak boleh nak komen lah. Jadi kalau berlaku perkara seperti ini, mungkin ini boleh dirujuk kepada kementerian yang berkaitan lah. Saya pun kalau kita tengok ni mungkin boleh dirujuk kepada Kementerian Haiwan Pengguna dibuat report berkenaan dengan perkara-perkara seperti ini. Sebab kita tak tahu dia adalah ponzi ataupun tidak. Mungkin modus operandi dia buat macam ni, tetapi mungkin di belakang dia ianya adalah sebuah skim ponzi. Mungkin saya tak kata inilah satu bukan skim ponzi. Tuan, jika nak laporkan kes-kes badan uniform, setakat manakah kerahsiaan kes itu terjaga? Okey, kalau kes contohlah kan, mengikut pengalaman saya lah, kalau anda melaporkan kes rasuah kepada kita, maksudnya pelaporan contohnya macam anda bawa kereta, lampu merah, kemudian anda langgar, depan ada roadblock dan sebagainya, kena tahan, diminta duit, anda tak nak, contohlah kan, kemudian diminta rasuah, anda pun kata nantilah saya, contohnya macam boleh tak saya bayar kemudian, dia simpan lesen kita contohnya, ataupun dia simpan IC kita boleh buat report, dan kemudian kerahsiaan kes itu memang terjaga selagi mana kes itu tidak didakwa ke mahkamah. Bila didakwa ke mahkamah, maka tuan-tuan dan puan kena datang
Sapina akan diserahkan, tuan-tuan perempuan kena hadir sebagai saksi. Sekiranya semasa proses perbicaraan ataupun sepanjang proses penyiasatan itu berlaku gangguan dan sebagainya, tuan-tuan boleh buat laporan kepada SPRM. Boleh buat laporan kepada SPRM, dan kemudian SPRM akan membuat, kita akan prepare lah kita punya tim untuk buat pemantauan dan persediaan. Bagaimana dengan kes perolehan kontrak kerajaan guna banyak lesen tapi satu syarikat saja dapat? Baik, kita hanya fokus tentang aspek rasuah saja. Contohnya, sebab kita ada lagi satu Suruhanjaya persaingan, tuan-tuan dan perempuan. Persaingan dia punya bidang kuasa lebih kepada isu-isu kartel. Kita lebih kepada, contohnya ada 4 syarikat hendak membina satu projek kerajaan, tetapi ada satu daripada 4 syarikat itu, mungkin ada satu syarikat kata, engkau orang tak payah bid lah, contoh, engkau orang tak payah bid, aku je bid, bila aku dapat job nanti aku bagi habuan kat korang. Jadi kalaulah ada unsur kat situ, 4 syarikat lain tu dah bid, kalau menarik balik tender yang telah dimasukkan itu atas sebab rasuah, maka kita boleh siasat. Kena ada unsur rasuah. Kita tak boleh pergi dalam kes-kes yang mana kita tidak mempunyai bidang kuasa, sebab kita akan dicabar nanti.